Kan dia pegang buku ni, dia buat keluar apa nama ni. Jadi orang kata apa, saya jumpa lah buku ni kan. Ni buku ni saya tunjuk Analisis Kewartawanan Saman DOJ YMDP Fakta atau Fitnah ni. Buku ni saya dihadiahkan pada ketika itu oleh Presiden Pengasuh Malaysia. Pengasuh bukan pengasih Presiden Pengasuh Malaysia. Nama dia Ustaz Fadil Hanafi. Ustaz Fadil Hanafi, bekas Al-Arkam, bekas pecahan daripada Al-Arkam. Nama dia Tuan Guru Ustaz Fadil Hanafi. Dia ada buat keluar buku tentang Imam Mahdi Jadi wartawan yang orang kata apa hak buat keluar buku ni, kan, Wan Nur Hayati Wan Alias ni dikatakan adalah anak angkat dia. Kan, anak angkat dia, anak angkat ke diangkat, lebih kurang macam itulah. Kan, dikatakanlah. Jadi dia baca buku ni. Kan, dia baca buku ni, dia kata buku ni, masalah buku ni satu ya. Kan, bila orang hak tulis buku ni, orang hak aja baca buku, dia tahulah. Masalah buku ni satu ya, sebab dia tak ada referen. Bila dia tak ada referen, dia jadi pertikaian. Dia bila tak ada, orang kata apa, tak ada rujukan ni, dia jadi pertikaian lah. Jadi pertikaian orang lah. Bila tak ada rujukan ni, orang akan tanya, bila kita duk bahas buku ni, kita duk bahas pumpang, rujukan kat mana tak ada. Jadi semasa dia bagi buku tu, saya duk sihat lagi lah pada waktu tu. Saya sihat lagi. Jadi dia bagi kat saya, suruh saya siapkan amanah dia. Amanah dia adalah untuk saya siapkan senarai rujukan yang telah digunakan oleh Ibu Yati ni lah, kan, untuk republish, dia kata lah pada waktu tu. Jadi tengah-tengah duk buat, separuh jalan tu saya sakit jadi bercelau macam-macam lah orang buat pakai ni. Jadi tak habis lah orang kata apa, kerja saya tu. Jadi tertangguh lah dengan dia tu. Esok saya nak kena jawab lah amanah yang dibagikan kan. Esok mati esok nak jawab. Jadi orang kata apa, buku ni bagus lah. Kalau saya dah baca habis lah. Saya bagi rating buku ni lah. Buku ni saya bagi rating, kalau daripada 10 tu saya bagi 6/10 lah. 4 tu tolak sebab tak ada dia punya reference. Jadi bila kita duk bahas ni buku ni, bila kita duk bahas gila-gila ni, pumpang bahas, buka belakang, orang tengok mana rujukan. Kan, tak pun orang tengok kat bawah. Bila kita cakap berkenaan benda tu, orang tengok footnote. Mana rujukan? Tak ada rujukan. Cakap macam mana ni tak ada rujukan lah. Jadi dia macam tu lah. Jadi bila kita sebut ada satu benda tu, kita quotation fakta. Contoh dia quotation kat sini daripada United States of America, nombor CV bla 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 ni. Kan, dia tak bubuh dalam rujukan. Tapi ada dah sebenarnya, memang dia bagi dah rujukan, tapi dia bukan penulis buku, dia wartawan. Jadi dia bubuh tempek terus dokumen. Kan, dia bubuh tempek terus dokumen kat dalam buku. Dia tempek terus dokumen kat dalam buku. Saya tengok tak banyak pun kan. Jadi ada lah rujukan dia tu. Cuma contoh macam ni kan, mana dia dapat ni, mana dia dapat tentang duit keluar masuk apa benda ni kan, reverse engineering bank, tentang duit kehilangan YMDB ni kan. Ni boleh jadi pertikaian lah. Mana dia dapat ni angka-angka apa semua dia ambil dari mana. Jadi dia tak ada, orang kata apa, dia tak ada referen dah. Jadi tu yang mereka suruh saya buat tu dulu. Jadi kalau tuan-tuan baca ni kan, dia 6/10 lah saya bagi. Kan, buku ni dipublishkan dalam Malaysia, tetapi jarang orang sebut berkenaan dengan benda ni. Buku ni dipublishkan di Wangsa Maju Kuala Lumpur. Di Wangsa Maju Kuala Lumpur hak cipta terpelihara, dia punya ni lah. Hak cipta terpelihara bawah SSBN 9789671593912. Kan, jadi orang kata apa, disimpan dalam Perpustakaan Negara Malaysia. Kan, jadi kan, dipublishkan dalam Malaysia, tapi masalahnya tak ada orang nak bahas pasal isu buku ni. Kan, jadi fitnah kepada Datuk Seri Najib dan juga Datin Seri Rosmah tu ni berlegar-legar. Kan, sedangkan buku ni bukan publish dekat Cambridge ke apa kan. Tu saya kata lu, bila anak Malaysia buat kajian kan, kajian yang dia buat tu orang tak nampak. Orang duk nampak hak luar negara, nak bukti daripada US, sedangkan buku ni duduk dalam Malaysia. Buku ni duduk dalam Malaysia bermula daripada tahun tahun bila dia publish lah. Dia tak tulis pula dia publish bila ni. Ni satu je patut dia tulis bila dia publish kan.
Aduh. Bila dia publish kan? Saya tengok anda dia buku dia simple lah, tentang cerita pasal dia, tak ada siapa dia. Pada ni 2016 dia publish pada tahun 2016 betul tak? Dia publish pada tahun 2016 anda dia balik dipublishkan oleh seorang wartawan berita harian, nama dia Wan Nur Hayati Wan Alias. 2016 2017 tak silap saya. Dia tak tulis lah ni. Tak tengok receipt. Jadi dia publish dalam tahun 2016 2017 macam tu lah. Tapi tak ada orang kata apa? Kuat bodek Pok Jik dengan Kak Ros. Tak bukan, lepas dengar ni tahulah. Tak dengar tak tahu. Jadi sebab tu kita kena baca. Sebab tu saya kata buku ni publish dalam Malaysia tapi tak ada orang bahas. Jadi rugi ya. Bila tak ada orang bahas, rugi ya. Jadi kita duk termakan dengan fitnah. Tapi bila saya sebut nanti dia buku ni dia bagi persoalan supaya kita fikir. Bagi persoalan supaya kita fikir. Bukan kita kuat bodek ke apa. Bukan kuat bodek ke apa. Jadi orang kata apa supaya kita fikir, ditimbulkan beberapa persoalan dan semoga supaya kita berfikiran kita fikir. Kita fikir berkenaan dengan persoalan yang ditimbulkan. Ini saya bagi satu contoh antaranya kita kata Datin Seri Rosmah mencuri duit kerajaan membeli cincin bentuk contoh dia dah sebut dalam ni. Dia dah sebut dalam ni cincin ni cuma dia reference tak ada lah, tapi dia tak bagi reference tapi dia pergi tempel dia tempel kertas siasatan tu. Sebenarnya kertas siasatan ni tak boleh tempel lah kan. Orang kata apa, dia termasuk dalam akta rahsia rasmi kalau negara kita lah. Luar negara saya tak tahu lah. Jadi saya nak buka pada tuan-tuan berkenaan dengan duit cincin tu. Mana cincin Okey, cincin ni cincin ni yang dikatakan dicuri duit YNDB ni diambil oleh Datuk Seri Najib untuk membeli cincin kepada Datin Seri Rosmah yang duk masuk di dalam soal bank, tapi kita tak masukkan nombor siri cincin lah. Dekat sini dia ada nombor siri cincin. Jadi dekat sini dia bagi tahu bahawa cincin ini telah dirampas oleh ejen FBI ejen Federal Bureau Investigation ejen FBI yang bernama Robert B. Hilling, Special Agent FBI pada 15 bulan Jun tahun 2017 di New York. Jadi dia yang rampas. Dia rampas cincin ni daripada siapa? Dia rampas cincin ni daripada satu orang yang bernama Miranda Kerr. Yang seorang warga negara Australia, iaitu seorang model yang menetap di United States of America. Dia rampas cincin ni. Jadi cincin ni berapa nombor siri dia? Jadi cincin ni dia punya ni adalah diamond D. Sebelah Ustaz. Mana tak? Okey. Dia punya tu adalah 11.72 karat head shaped diamond D VVS2 type 11A. Nombor siri dia GIA #2155273833 bersama dengan 11.72 karat head shaped diamond D VVS2 type 11A. Nombor siri JIA 2155273833 multiple chain. Dirampas daripada seorang wanita bernama Miranda Kerr berketurunan Australia yang tinggal di Los Angeles. Kemudian cincin ni dihantar ke Time Warner Penthouse
Cincin ni dihantar mengikut daripada laporan FBI ni. Cincin ni tidak dihantar ke Malaysia, tetapi cincin ni dihantar ke New York, iaitu di alamat Time Warner Penthouse, New York. Oleh siapa? Oleh seorang lelaki yang bernama Jolo sebagai hadiah Valentine Day. Yang cincin ni datang daripada mana? Cincin ni datang daripada syarikat yang bernama Lorraine Schwartz Incorporation, New York. Jadi dekat sini dia ada bagi tahu. Dia ada jelas. Dia ada jelas yang mengatakan bahawa cincin ni lebih tu saya kata tu timbul persoalan. Lepas tu dia katalah macam mana kerajaan Malaysia, Akhbar Malaysia melaporkan bahawa cincin ni adalah dimiliki oleh Datin Sri Rosmah. Jadi kita, sebab tu saya kata buku ni bagus, ditimbulkan persoalan demi persoalan supaya kita faham. Macam mana boleh dilaporkan ada pada Datin Sri Rosmah sedangkan FBI melalui ejen dia Robert B. Hewling ni rampas daripada orang lain. Dan mereka telah membuat siasatan cincin ni tak pernah masuk Malaysia pun. Cincin ni daripada syarikat Lawrence Swan Incorporation New York ni terus hantar ke Time Warner Penthouse New York. Tak ada kena mengena, tak masuk dalam Malaysia pun. Jadi itu yang perlu kita bahaskan. Itu yang kita perlu bahaskan. 3833. Betul 3833. Ni Badrul Amin dia ada baca dalam buku ni. Itu yang bagusnya. Lepas tu dia ada bagi tentang akaun-akaun. Dia ada bagi tentang akaun-akaun. Sebab apa? Kerajaan Malaysia sendiri pun tak berkelak tuan. Macam mana kita nak faham? Duit tu mai pada mana? Dalam buku ni ada tulis ni. Duit ni mai pada mana? Masuk dalam akaun siapa? Berapa jumlah yang masuk? Semua ada. Jadi benda ni, buku ni dia orang kata apa? Dia menimbulkan. Kalau betul lah. Kenapa kita tak buat reverse engineering? Sebagai contohnya, kerajaan Malaysia, kenapa tak buat reverse engineering? Di dalam mahkamah mesti kita tahu. Kita tak perlu tanya orang tuan-tuan. Sekarang ni zaman teknologi. Kita tahu duit masuk pada mana, duit keluar pitang mana. Kita tahu. Kenapa kita nak kena panggil orang ni tanya, betul tak? Tak perlu tuan-tuan. Yang perlu kita buat adalah kita kena tengok duit ni datang daripada mana. Duit ni contohlah kalau kata masuk daripada mana? Masuk daripada syarikat Aba. Pergi ke mana? Kata daripada akaun Tanah. Dekat sini ada tulis semua. Daripada akaun Tanah pergi ke mana? Jadi itu yang kita perlu. Tapi kenapa kerajaan Malaysia tak buat benda tu? Masa kerajaan Pakatan Harapan, kenapa nak kena panggil seorang untuk nak tanya kat mana kedudukan duit ni? Takkan kita nak pelekehkan sistem perbankan kita sampai kita tak tahu kata duit ni mai pada mana? Itu satu yang bestnya dia sebut. Jadi bila tuan-tuan baca, baca. Okey, jadi dia melibatkan bank mana? Dia melibatkan bank. Ada 16 bank yang terlibat. Yang pertama adalah M-Bank. Yang kedua adalah Deutsche Bank. Yang ketiga adalah Deutsche Bank Singapore. Yang keempat adalah UBS AG Singapore. Yang kelima adalah UBS AG Stamford. Yang keenam JP Morgan Chase. 7 JP Morgan and Wells Fargo US. Lepas tu account bank bukan bank. Account bank 8 RBS Courts, 9 Citibank of New York Mellon, 10 BSI Bank Singapore, 11 BSI Bank Lugano, 12 ING Bank Netherlands, 13 Falcon Bank Singapore, 14 Falcon Bank Zurich, 15 Amicorp Bank and Trust Barbados, 16 DBS Bank Ltd Singapore. Jadi kita tahu semua senarai-senarai bank yang terlibat ni. Takkan kita tak boleh dapat rekod daripada bank ni. Jadi orang kata apa? Takkan kita tidak takkan kita tak boleh nak dapat rekod daripada bank ni. Duit ni ke mana? Sedangkan benda ni dah settle pada tahun 2014. Tak silap saya kes ni 2014. DOJ ni kes dia 2014. Sekejap saya tengok balik Betul tak 2014? Saman DOJ 2017 dibawa oleh Attorney of Plaintiff United States of America Kyle R. Franey. Jadi dia yang bawa kes ni 2017. Jadi mereka dah buat lah siasatan ke mana duit ni pergi. Duit ni masuk daripada akaun mana, daripada syarikat mana, keluar kod mana. Jadi ni dia punya laporan ni tuan-tuan. Tengok laporan dia. Kan senang rakyat Malaysia nak baca.
Nampak? Sebab bank mesti ada in out. Bank mesti ada in out. Jadi bila tuan-tuan fikir balik kan, kenapa Datuk Seri Najib Razak ni dituduh di mahkamah tapi tak ada pun perbentangan berkenaan dengan benda-benda hak disebut oleh Ibu Yati ni. Semua dok panggil orang tanya, betul tak kata Datuk Seri Najib ni? Betul tak? Betul dok tanya orang. Sedangkan Haran tak buat reverse engineering pun. Haran tak buat reverse engineering pun. Berkenaan dengan duit-duit yang telah hilang kononnya, dituduh telah hilang dan sebagainya. Orang kata apa? ZT pun terlibat M-Bank. Tu pasal dia tak mau buat reverse engineering. Dengar kata cincin ada masuk Malaysia dan keluar semula, tapi yang jadi fitnah tu dokumen masuk Kazakhstan disebabkan tapi ada dokumen keluar Malaysia tak sengaja. Hak tu kerajaan Malaysia kata, tapi takkanlah FBI tak rekod tentang benda tu. Persoalannya takkanlah FBI tak rekod. Yang siasat ni bukan pegawai penyiasat Polis Diraja Malaysia, tuan. Hak siasat ni retas siasatan dia tanda tangani Robert B. Hewling. Dia sebut dalam ni, I, Robert B. Hewling, hereby verify and declare under penalty of perjury that I am a special agent with the Federal Bureau of Investigation, that I have read the foregoing verified complaint for future in RAM, and I know content thereof, and that the matter contained in the verified complaint and are true to the best of my knowledge and belief. The source of my knowledge and information and the ground of my belief are official files, are record of the United States of America, publicly available file and historical information supplied to me by the other law enforcement officer, expert and the other witnesses, as well as my investigation in this case, together with the other as a special agent of the Federal Bureau of Investigation, FBI. I hereby declare under penalty of a perjury that the foregoing is a true and correct. Execute this 15th day of June 2017 at New York. Ni. Apa dia? Ni dia punya surat. Tu kata tu wartawan ni bubuh tulis surat dia dalam ni. Jadi dia verify. Yang verify ni adalah ejen FBI. Ejen FBI. Jadi dia bagi tahu rampasan ni dia telah buat di mana, dia ambil kat mana. Jadi orang kata apa, witnesses ni datang dari mana. Jadi dia yang buat rampasan. Dia tak ada bagi tahu pun kata cincin ni masuk dalam Malaysia. Dia kata cincin ni mai daripada syarikat Lawrence Word. Lepas tu hantar dekat Warner Penthouse. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, saya saja bubuh tajuk tu supaya tuan-tuan semua boleh pergi dapatkan buku ni. Buku ni ada baik dia juga, ada kekurangan dia juga, tapi boleh timbul persoalan-persoalan yang wajar untuk tuan-tuan selidik dan untuk tuan-tuan bahaskan berkenaan dengan fitnah terhadap Datuk Seri Najib Razak ni. Jadi bukan kita nak bodek lah. Jadi dekat sini dia sebut tapi saya tak berani sebut tuan-tuan. Saya tak berani sebut tapi dia sebut jangan duk trigger saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sebut dah. Saya fikir 3 kali dulu. Fikir 3 kali Okey, dia sebut dalam ni tuan-tuan. Dia bukan saya. Dia sebut polis sememangnya tidak tahu mengenai maklumat keterangan bukti sebagaimana yang disenaraikan dan dijelaskan dalam buku ni. Dia habang PDRM tidak tahu menahu tentang apa yang tersenarai dalam buku ni. Lepas tu dia kata polis sengaja tidak mahu bertindak atau menyiasat dengan profesional dan sebenarnya kemungkinan berlaku jenayah berkaitan dengan YMDB walaupun berbagai dakwaan telah pun terbukti dilaporkan. Lepas tu dia kata polis ingkar dan tidak menuruti amalan etika yang diamalkan oleh Polis Diraja Malaysia, iaitu tidak perlu menunggu arahan daripada sesiapa untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap pelakuan jenayah sama ada sebelum ataupun sedang berlaku. Kemana perginya integriti bagi seorang pegawai penyiasat Polis Diraja Malaysia. Ni dia sebut, bukan saya sebut. Dia sebut. Saya tak sebut. Jadi dia pertikaikan dekat tu. Itu saya kata buku ni ada. Buku ni kalau kita tengok dia nak buat ni nampak macam dia nak menghentam Datuk Seri Najib Razak. Tapi dengan soalan-soalan yang dia bangkitkan dalam buku ni boleh jadi pertikaian. Boleh jadi pertikaian antaranya kalau betul Datin Seri Rosmah mencuri cincin, bagaimana laporan bercanggah daripada apa yang ada dalam buku ni?
Kan kalau betul Datuk Seri Najib Razak menyeleweng duit, sedangkan Datuk Seri Najib Razak tuan bukan pertuduhan pertama, bukan defendant pertama dalam kes ni. Datuk Seri Najib Razak hanya responden. Dalam kes ni Datuk Seri Najib Razak hanya sebagai responden. Sebab dia ada lebih kurang 32 syarikat yang terlibat, dan bukan semua syarikat ni mempunyai Datuk Seri Najib Razak mempunyai kuasa terhadap semua syarikat ni. Jadi itu yang kita kena tengok. Macam contohnya dekat sini dia bagi tahu bahawa Datuk Seri Najib Razak hanya mempunyai kuasa ke atas syarikat YMDB sahaja. Jadi syarikat yang terlibat di dalam penyelewengan ni ada banyak. Adakah Datuk Seri Najib Razak terlibat dalam semua syarikat ni? Sebagai contohnya Petro Saudi, Global Energy, MEHL, Wangil, IPCAC, PSI, Aba Investment, Aba BVI, Aba SY, Saudi segala ni, Good Star, Hino Finance Corporation. Adakah Datuk Seri Najib Razak mempunyai ini? Saya tak faham lah, sebab dia berkaitan dengan ekonomi lah. Berkaitan dengan akaun ni. Dia ada nyatakan kat sini ada 32 syarikat yang terlibat di dalam penipuan ni. Adakah Datuk Seri Najib Razak mempunyai akses? Adakah Perdana Menteri Malaysia mempunyai akses kehadap ke semua syarikat-syarikat yang disenaraikan yang terlibat di dalam penipuan YMDB? Sebab tu kalau kita tengok dalam pertuduhan ni, Datuk Seri Najib Razak hanyalah sebagai responden, dia bukan defendant pertama. Dia bukan defendant, dia respondennya. Nak tahu dia ada senarai pertuduhan tu. Siapa yang dituduh Responden ketujuh tak silap saya. Datuk Seri Najib Razak adalah responden yang ketujuh, iaitu Malaysia Officer No. 1. Jadi yang depa dakwa siapa? Depa tak dakwa Datuk Seri Najib Razak. Depa dakwa siapa? Depa dakwa Low Tech Joe ataupun dikenali sebagai Jolo. Lepas tu yang pendakwaan yang kedua kepada siapa? YMDB Officer. Lepas tu siapa lagi? Jasmine. Lepas tu siapa lagi? YMDB Officer dan nombor 2, nombor 4. Lepas tu YMDB SRC Officer. Lepas tu barulah MO. MO ni adalah PMO lah. Perdana Menteri. Perdana Menteri Malaysia. Yang ketujuh. Yang ke-8 Riza Aziz. Bukannya defendant pertama dalam kes. Hanyalah responden saja. Tu saya kata bagus buku ni tuan. Tu saya buat tajuk buku ni. Jadi tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan boleh jadi pertikaian. Sebab apa? Konon-kononnya Datuk Seri Najib Razak ni lah adalah dalang dan kepala dalam orang kata dalam penipuan YMDB ni. Jadi kalau tiba pilihan raya nanti, kita boleh timbulkan persoalan-persoalan yang ada di dalam buku ni. Untuk mengelak daripada fitnah, bukan tiba pilihan raya aja. Sekarang ni pun dah ada dah. Sekarang ni pun dah ada dah daripada Kerajaan Pakatan Harapan, depa duk buat gambar gambar Datin Seri Rosmah terlibat dalam rasuah, terlibat dalam cincin. Kita boleh bagi kat depa. Kita boleh tanya balik kat depa. Yang kamu sebut cincin ni nombor siri berapa? Nombor siri berapa cincin ni? Jadi dekat mana asas bukti yang mengatakan Datin Seri Rosmah membeli cincin? Jadi kita boleh tunjuk balik kat buku ni kat depa, sebab buku ni dah ada dokumen. Kita photostat, kita hantar balik kat depa. Ataupun kita boleh buat laporan polis berdasarkan rujukan yang ada kat dalam buku ni. Jadi dekat tu saya kata bagus buku ni. Buku ni tak mahal pun tuan-tuan. Harga dia RM38 sahaja. Buku ni adalah RM38 sahaja. Sebutlah Fik. Assalamualaikum Fik. Ultra Melayu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Tun ada kena mengena dengan YMDB. Ada, tak silap saya, syarikat minyak arwah IPC tu. Dia ada kena mengena. Sebab itu melibatkan Mohdani. Tak silap saya lah. Kalau tak silap saya, ada dalam buku ni dia ada sebut. Biasa pegawai siasatan dalam kerajaan berhak untuk ambil maklumat dari luar, namun mereka juga mengabaikan maklumat dari luar. Bukan boleh tentu tahu realiti macam mana tu. Tu saya tahu lah, tapi saya tak ada lah terlibat dalam penyiasatan. Tapi saya tahu kita boleh request, kerajaan boleh request data daripada luar. Kenapa kita tak menggunakan asas? Contohnya macam saya sebut lah, duit yang masuk ni, kita mesti tahu main daripada mana duit ni. Tak perlu nak declare. Ni Datuk Seri Najib nak kena beritahu pula, nak kena senaraikan duit ni daripada ni, duit ni daripada ni, duit ni daripada ni. Patutnya kerajaan dah tahu dah. Macam USA dia dah buat dah, okay, in out. Takkan tuan-tuan pikir-pikir bank kan, takkan tak ada bank, tak ada senarai duit keluar masuk. Biar betul. Selamat Raya Mak Azhar Batin. Ya, selamat Raya Mak Azhar Batin.
Sebenarnya Jolo pun tak ada arahan dari polis minta kerjasama Interpol UTK cari Jolo. Ni semua komplot keji dari tim Atuk Puaka. Kan? Betul tak Jolo bebas? Alhamdulillah bosku juga yang terbaik. Nick Faizal pun lari entah ke mana. Tajuk buku adalah ni sebagaimana orang kata apa? Sebagaimana pada tajuk yang saya bagi itulah. Buku ni dia sebenarnya dia buat untuk menghentam Datuk Seri. Tetapi kalau dia ada persoalan-persoalan yang wajar, dia sebab tu saya bagi dia 6/10 sebab kita boleh gunakan asas yang ada dalam buku ni untuk kita pertahankan balik. Waalaikumsalam Abang Marzuki Rahman. Saya duk cari buku ni jumpa juga. Dia ada nampak macam nak hentam sikit-sikit lah, tapi tak berapa nak hentam lah sebab dia tulis direct tu. Dia tulis direct. Mungkin penulisan dia pun agak macam ni sikit lah. Tak nampak macam buku yang formal lah. Nampak macam orang kata apa? Nampak macam penulisan kanak-kanak. Dia tak nampak macam buku yang formal lah. Kalau tuan-tuan hak kaki baca buku, ada antara kita mungkin ada hak master PhD, dia pun tahu macam mana ciri-ciri buku ni. Jadi dia tak ada dia punya senarai kandungan, tak ada. Dia tiba-tiba buka je buku ni terus cerita. Buka je terus cerita, terus dokumen, semua dia tampai masuk dalam buku. Tak ada quotation lah, tak ada cerita tak ada dia tak ada citizen lah. Tak ada citizen lah. Semua dia bubuh semua. Kalau kata dokumen tu terbaik ni lah duk ada dalam buku tu. Jadi dia putus state, dia bagi kecil, dia buh dalam buku. Kalau kita tulis buku, kita akan letak sebagai citizen lah. Kita ambil dekat mana supaya orang akan rujuk lah dekat mana kita ambil. Tapi ni tak, dia ambil terus dokumen, mampu. Ni kalau dia jadi penulis, kalau dia jadi penulis tentang buku tentang sejarah tanah Melayu, mampu penuh dokumen dalam buku tu, dia tebal ni. Nak cerita besar ni lah, tapi buku tebal ni. Sebab apa tu? Dokumen penuh, dokumen Merdeka, dokumen dokumen segala mana dokumen dia bubuh dekat dalam buku. Kalau kata perlembagaan 185 perkara, 183 perkara ada dalam buku. Buku tu macam-macam dah jadi. Buku perjanjian pun buku dia, buku perlembagaan pun buku dia. Tunjuk muka depan buku. Jahat tim Atuk Puaka ni memang pun. Dah tunjuk. Bagus buku tu, View Fix kan. Buku dia apa? Jolo tak ada kaitan dengan YMDB, dia ada kaitan dengan Petro Saudi. Jolo cuma ada kaitan dengan TIA sebelum dijenamakan ke YMDB. Masa tu DSN belum PM. Memang Jolo ni adalah penjenayah pertama lah. Dekat USA pun dia penjenayah pertama juga. Tapi kita heran lah, sebab dia masih lagi bebas. Baru ni dia balik Malaysia. Ada kenyataan dia balik Malaysia tapi tidak ditangkap. Baru ni lah, bila masa kerajaan Pakatan Harapan tu ada keluar gambar dia balik ke Malaysia kan. Jolo ni memang kena carilah Joe Teklo ni. Sebab dia telah ambil duit. Sebenarnya duit yang hilang ni adalah duit kita jugalah, duit rakyat. Tapi kita tak tahu itu yang pentingnya. Nick Faizal SRC. SRC pun tersenarai antara defender yang dituduh dalam United States of America. Antara defender yang dituduh di dalam United States of America. Jadi tuan-tuan ambil lah buku ni. Tak banyak pun, dia tak berapa muka surat pun. Dia ada 155 muka surat. 155 muka surat. Jadi tuan-tuan jangan gelak lah tuan-tuan buka-buka buku ni kan. Harta pengantar. Terus kata pengantar terus kan. Buka-buka buku ni tak ada senarai kandungan apa lah. Dia punya hak cipta terpelihara dia pun memang rare. Memang rare. Dia tulis, saya telah menaik buku ini dalam New Times Roman saiz 12. Dia abang dia tag dalam saiz 12. Ni orang tak masuk pun sebenarnya dalam ni. Sebab dia ada di dalam kita punya copyrighted tu, kita dah letak dah. Kita pakai font jenis apa. Lagi satu, kita takkan contoh macam kalau ni siapa nak tulis buku lah. Jangan letak muka type. Kalau tuan-tuan letak muka type, orang copy tuan-tuan punya buku, dia pakai tulisan Arial, tuan-tuan tak boleh nak ni dia. Tuan-tuan tak boleh nak show dia. Sebab apa? Dia ubah sikit-sikit, lepas tu dia pakai penulisan yang lain. Jadi tak boleh. Jadi tak payah
Ni tak payah tulis kita punya muka type berapa, size tag berapa. Kan kita masukkan di dalam kita punya orang kata apa tu ya. Kita punya orang kata apa? Claim hak cipta tu ya, kita masukkan kat situ. Kan jadi orang tak boleh nak ciplak. Semua jenis font. Kan semua jenis font. Kan okey, seperti dia bubuh kata pengantar kan. Senarai kandungan ada baru jumpa. Kan senarai kandungan. Senarai kandungan dia. Lepas tu buka je bab pertama. Kan bab pertama tulis dokumen. Tak ada cerita apa lah. Tulis dokumen. Boleh lah sebab tu saya bagi dia 6/10 kan untuk tuan-tuan dapatkan buku ni. Ya, waalaikumsalam. Rokok John ke Fik? Tak, bukan. Ada kawan hadiah hari. Rokok apa tak tahu. Saya pun tak biasa isap rokok ni. Rokok apa tak. Kawan beli ni. Dia bagi kat kita. Kita pun tak tahu. Kita pun pakai isap. Tapi rasa sedap juga lah. Kan? Rasa sedap juga lah. Kan? Dia balik Malaysia nyamak jadi pokok bunga kot. Tak mau bagi siapa tahu. Setuju tak kalau bosku datang setiap negeri? Oh, setuju sangat lah. Kan kita setuju kalau bosku diberi peluang. Kan bosku diberi peluang untuk menjadi PM yang seterusnya. Kan apa nama ni dilantik menjadi pengurus. Saya sama apa pandangan dengan Datuk Oman dan juga sama pandangan dengan Esme Maisha, sama pandangan dengan apa nama siapa lagi seorang lagi hak yang orang kuat Nohma tu nama apa? Jamal Pak Tongkol. Kan sama pandangan lah. Kan Datuk Seri Najib Razak harus diberi peluang. Kan diberi peluang untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya untuk terus apa nama ni memperbaiki keadaan negara ni, memperbaiki keadaan ekonomi negara dan juga memperbaiki keadaan orang kata apa kewangan negara. Sebab Datuk Seri Najib Razak berjaya. Berjaya kita apa nama depa duk fokus kepada orang kata apa kes YNDB ni, tapi depa tak pernah cerita pun tentang berapa banyak hutang negara yang telah dikurangkan oleh Datuk Seri Najib Razak. Di samping mengurangkan hutang negara, tuan-tuan tengok hutang negara semasa ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib Razak adalah 656. Itu adalah pada penyerahan Datuk Seri Najib Razak, penyerahan kerajaan Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan adalah angka dia adalah 656 juta. Jadi sekarang ni berapa? Sekarang ni 786. Sekarang ni 786. Mana ada kurang? Bertambah lagi ada. Dia perlu kata duk bayar hutang negara. Kalau dia kata bayar hutang negara, pastilah hutang tu akan berkurang. Secara logiknya lah. Kalau kita fikir lah, kita bukan orang ekonomi. Secara logiknya, kalau kita bayar hutang, maknanya hutang ni akan berkurang, akan bertambah. Sebab kita bayar kan? Kita bayar. Bila kita bayar hutang kurang, mana mungkin hutang akan bertambah. Tapi ni hutang bertambah. Pinjaman makin banyak. Tapi dia pun tak cerita pun tentang apa nama ni hutang-hutang yang telah dikurangkan oleh Datuk Seri Najib Razak untuk untuk negara kita. Dan juga di samping mengurangkan hutang tu, kita boleh bantu lagi orang susah. Tapi dia tambah hutang, dia tarik habis ke semua. Allowance tarik, lepas tu apa nama ni allowance petani, allowance tarik, aset negara jual habis ke semua. Tapi hutang negara tak berkurang, makin bertambah. Jual ke semua, habis ke semua jual, tapi makin bertambah hutang negara. Tuan-tuan tak rasa macam gila babi ya kerajaan Pakatan Harapan ni duk cerita. Depa ni dah macam kartun dah. Tapi Datuk Seri Najib Razak dia mengurangkan hutang negara. Di samping orang kata apa dia dapat membantu. Sebagai contoh macam saya sebut pada tuan-tuan GST. Sampai hari ni orang Pakatan Harapan tak boleh nak bidas saya pun berkenaan dengan hujah GST saya. Tak ada siapa pun yang ambil video saya yang kata yang dia sebut ni adalah kelakar, yang dia sebut ni adalah bodoh gila, yang dia sebut ni tidak boleh diterima. Saya sebut tentang GST. GST ni adalah satu sistem percukaian yang mana dijalankan oleh pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dulu, iaitu mencukaikan orang kaya dan mengembalikan balik cukai itu kepada orang yang miskin. Sampai ke hari ini mereka tak berani nak bidas hujah yang saya bagi. Kalau saya salah, bidas bidas kesalahan yang saya buat. Lepas tu mem nintah tereng mengumumkan ketibaan MEMSA. Jadi orang kata apa, mereka tidak membidas fakta yang saya bagi tu. Mereka tidak tidak berani mengatakan bahawa GST ni bukan satu sistem
yang diterapkan pada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin, iaitu mencukai orang kaya dan memulangkan kembali kepada orang susah. Jadi hak mungkin baru tengok live saya ni mungkin akan ada yang gelak. Jadi saya terangkan balik semula. Supaya orang faham, sebab tak ada lagi orang nak cerita pasal benda ni. Jadi macam mana yang dikatakan kata cukai orang kaya lepas tu pulang balik pada orang miskin. Tu kita kena tengok kedudukan dia. Jadi kalau orang kaya ni dia belanja lebih. Bila dia belanja lebih, sebagai contohnya dia beli satu buah beg di Pavilion, sebagai contohnya beg ni dengan harga RM6,000, dia kena GST RM360. Dia kena GST RM360 ni sebenarnya dia telah membantu satu keluarga miskin. Macam mana dia nak bantu pula keluarga miskin ni? Jadi orang miskin ni, orang miskin ataupun orang yang bersederhana ni, orang yang sederhana ni, kita tahu bahawa pembelanjaan dia, kalau isi rumah dia 5 orang sebagai contoh, ataupun isi rumah dia 7 orang dan sebagai contohnya, dia akan membelanjakan satu minggu RM150 untuk membeli barang keperluan. Sebab orang miskin ni dia nak beli barang keperluan dia tak beli dah handbag jenama apa-apa Gucci lah, apa bala apa semua ni dia tak beli. Yang penting bagi orang miskin ni adalah makanan. Jadi dia nak beli barang asas dan sebagainya untuk keperluan dia. Barang basah tak kena GST. Lepas tu ada barang-barang yang dimasukkan dalam bucket of good yang tak kena GST. Jadi purata dia beli di supermarket, sebagai contohnya dia pergi ke NSK untuk beli barangan, paling banyak dia beli adalah RM150 dan dia cuma kena GST RM10 lah. Kalau mereka nak pertikaikan betul ke beli barang RM150 kena GST RM10, saya akan buat keluar kat dia resit. Sebab dulu saya susah. Sama lah sekarang ni pun sama juga. Jadi kita duk beli, kita simpan resit. Kita simpan resit. Jadi paling banyak dia kena GST pun RM150, RM10 dia kena GST. Jadi dia pun akan kata kat kita beli, kena juga, orang susah pun kena cukai. Dia kata sabar dulu, tak habis lagi cerita. Orang susah memang kena cukai sebab tak boleh nak ada sistem yang mana sistem ni kita nak buat untuk nak cukai orang kaya je. Jadi kita nak kena belanja besar. Dan dia melibatkan data-data peribadi. Jadi orang kaya ni nak kena bagi pula dia punya record apa segala macam kat supermarket. Bila dia swipe kad kredit, supermarket nak kena detect berapa duit dalam akaun dia dan sebagainya. Maknanya dia seorang yang kena cukai. Jadi dia melibatkan data peribadi dan sebagainya. Susah kita nak buat. Jadi kita boleh cukai semua orang, tapi kita pulangkan balik kepada mereka cukai tu. Bagaimana kaedahnya? Jadi dia satu minggu dia beli barang RM10. Jadi 4 bulan pula dah. Jadi 1 bulan dia akan kena GST RM40. 1 bulan dia kena GST RM40. Dalam masa 4 bulan, 4 kali 4 dia akan kena GST RM160. Jadi apa mekanisme yang kita pakai? Kita pakai bantuan rakyat satu Malaysia, iaitu BRIM. Setiap orang susah akan dapat BRIM 4 suku. 4 suku dalam 1 tahun. Suku pertama dia akan dapat RM400. RM400 itulah yang menampung cukai yang telah dibayar oleh dia. Jadi RM400 tu tolak RM160. Jadi balance berapa? Jadi balance RM240. Jadi RM240 tu adalah keuntungan yang mana kita ambil cukai tadi kat orang kaya yang RM360 tu kita bagi pada orang susah. Dia dapat RM240. Jadi dalam 1 tahun dia dapat apa? RM240 darab dengan 4. Darab dengan 4. Jadi 88 berapa tuan? RM240. Saya pun dah pening dah. RM240 darab dengan 4. Jadi dia akan dapat keuntungan berapa banyak? Itulah yang cukai yang mana kita pungut daripada orang kaya, kita pulangkan balik kepada orang miskin. Itu 800 960 dia akan dapat RM960 satu tahun untuk dia, untuk orang susah. Jadi hak mana dia punya cukai tu telah pun dibayar melalui BRIM dan dia dapat pula keuntungan RM960 untuk orang kata apa, bantuan kepada orang susah. Bantuan kepada orang susah. Jadi kalau orang kaya ni dia belanja lebih, dia kenalah GST lebih. Jadi bila macam itulah kaedahnya. Kita cukai orang kaya, kita pulang pada orang susah. Kita cukai orang kaya, kita pulang pada orang susah. Sebab tu bila dilaksanakan GST 6%, ramai orang susah yang dapat pertolongan. Ramai orang susah yang dapat pertolongan. Yang duk bising ni siapa? Yang duk bising ni tokek-tokek besar. Sebab apa? Depa kena GST. Depa beli nu kena GST, beli ni kena GST. Depa kena GST sebab tu depa bising. Yang bising ni orang kaya. Orang susah bising tak? Orang susah tak bising sebab depa dapat bantuan. Dan lepas tu depa cuba hasut pula orang susah. Depa cuba hasut pula orang susah supaya orang susah membenci GST. Konon-kononnya GST ni membebankan orang susah. Sebenarnya GST ni tidak membebankan orang susah, tetapi GST ni dia cukai orang kaya. Jadi orang kaya ni dia banyak belanja. Bila banyak belanja, kena cukai lebih.
Bila kena cukai lebih, dia rasa tak puas hati. Oh, kenapa kami kena cukai lebih dah hang kaya? Itulah sistem yang diajak oleh Islam. Orang kaya mengeluarkan kepada orang yang susah. Cukai orang kaya, pulang balik kepada orang susah. Jadi sampai hari ni mereka tak boleh nak bidas berkenaan dengan benda tu. Ya, tak apa. Kedai buku mana ada jual? Al-Ustaz, SP, Abang Mak MPD Asfar. Saya tak tahu kedai mana ada jual buku ni sebab saya dapat pun hadiah daripada seseorang. Songkok tu selapis ke 2 lapis saja tanya. Selapis lah. Selapis 2 lapis macam mana nak tahu ah? Siapa tak tahu? Ni macam ni. Fik masuk untuk bertanding Fik PRU ni kami sokong. Tak ada, saya tak boleh tuan. Saya tak boleh, saya kena habiskan pengajian saya dulu. Saya kena habiskan pengajian dulu. Saya ex-police, proud of you, keep it up. Terima kasih bulan bintang 656. Bolehkah depa habis terus julam? Fik outside DAP ni tak hormat hak Bumi Putera. Itu adalah memang Waalaikumsalam Abang Ramli. Itu memang adalah agenda DAP untuk bawa kepada kesamarataan. Salah titik perpuluhan PH ni bodoh bebal. Saya selut dengan Datuk Seri Najib Razak. Salah satunya pasal Datuk Seri Najib Razak menangani kes hulu di Sabah masa Datuk Seri Najib Razak jadi PM. Seterusnya memwujudkan Eskom. Terbaiklah Datuk Seri Najib Razak dari segi PM dan pada masa itu. Ironinya apa yang Jamal Pak Tongkol buat sebelum ni depan bangunan Kerajaan Selangor. Dulu pecah botol arak depan pagar depan bangunan Kerajaan Selangor. Dulu sebagai protes, tapi sekarang semua rakyat mengamuk sebab arak. Ya betul ya. PH macam kerajaan sarkas je, punah hancur. Suruh mem buat kopi dulu. Salam perjuangan. Betul kita orang nak beli kena kira dulu baru barang pasar yang besar, takut duit tak cukup nanti. Terbaik Syafiq ni apa benda ni saya tak faham. Betul kita orang nak beli kena kira dulu barang pasar yang besar, takut duit tak cukup. Okay. 960 ni ada orang komen 960. 800 kali 4 bahagi WSS tambah GST 30 RM30 ni apa benda ni peniaga komunis ni cukup takut kena GST, lepas tu suka naikkan harga dan hasut pembeli kerajaan naikkan minyak bagai sebab apa yang banyak ni orang-orang mereka lah, itu standard lah mereka tak mau bantu orang yang susah jadi apa lagi mekanisme kita nak bantu orang susah. Tak ada tuan. Kita nak mengharapkan kepada zakat. Kalau kita tengok kembali daripada susun atur zakat. Dulu saya tak cek benda ni. Bila saya cek balik data, saya tengok zakat ni banyak beban mereka ni. Dah lah warga negara mereka nak kena tanggung. Bukan warga negara pun mereka nak kena tanggung juga. Jadi banyak. Jadi kita nak harapkan pada satu sektor untuk nak tampung pada keseluruhan tak boleh. Tak boleh tuan. Lama-lama dia akan terhakis. Duit dia akan terhakis. Dan orang kata apa? Dan akhirnya ada lagi yang tinggal untuk kita nak bantu pada orang. Mungkin ada orang nak bayar lah zakat setiap bulan. Mungkin ada lah, tapi kita dah kata ada lah. Tapi bila sampai satu masa nanti, sampai bila dapat duit habis. Masuk habis. Sebab apa? Bilangan tu bertambah. Dan orang kata apa? Kita kena fokus kepada mekanisme yang lain untuk membantu orang susah ni. Antaranya adalah GST lah. Kalau tuan-tuan tengok daripada sudut yang saya nampak tadi, memang tuan-tuan tahu GST ni memang buat mata-mata untuk bantu orang susah. Bukan untuk mengkayakan kerajaan, tetapi untuk membantu orang yang memerlukan. Kita cukai orang kaya. Kita cukai orang kaya. Kalau kita nak harapkan kepada suntikan dana kerajaan, sampai suatu hari nanti dana kerajaan akan haus. Sama macam kerajaan PH buat gadai inilah gila apa yang tinggal. Apa yang ada pada kerajaan tak ada apa. Aset semua segala macam pakai jual habis. Apa yang ada? Tak ada apa-apa lah yang tinggal. Jadi kita kena cukai orang yang kaya dalam negara kita ni. Kita cukai, lepas tu kita pulang pada orang yang susah. Itulah sistem yang mana dibuat oleh zaman khalifah dulu. Cukai orang kaya, pulang pada orang susah. Peniaga komunis ni juga takut. Lepas tu ni dah baca dah tadi. Salah masuk duit. GST aku yang tak sekolah pun faham. Awak lah yang baca sekolah juara bara lebih. Aku suka GST. 6% sekarang aku kena bayar SST. 6% untuk Astro. Fik apa serta PH sekarang ni dengar serta duk gaduh pula. Siapa nak jadi PM? Ya, duk gaduh. Duk gaduh lah. Kononnya ada perjanjian dan sebagainya.
Duk gaduh nak bagi apa nama ni Atok ataupun Anwar Ibrahim. Dan ada yang berucap kita kena fokus untuk menjadikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi dia mudah ya tuan-tuan. Kita buat mudah-mudah ya. Ustaz saya kata kita buat mudah-mudah ya benda ni. Jadi kuasa untuk menentukan pentadbiran negara ni terletak pada rakyat. Jadi bila sembang tentang mandat rakyat, hari ini kerajaan kena kaji apa yang rakyat nak. Jadi rakyat nak apa? Rakyat nak bubarkan parlimen. Bukan nak suruh berebut. Rakyat dah tak mahu dah. Duk berebut sana, berebut sini, MP sana kena beli, MP sini kena beli. Lah ni bubar parlimen, kami pilih. Kalau Pakatan Harapan menang, ambil lah. Tak ada masalah apa. Kalau PN menang, kita masuk kerajaan. Kita kutuk mereka apa-apa. Jadi yang paling pentingnya hari ini adalah kembalikan semula hak rakyat. Rakyat nak mengundi semula. Rakyat nak mengundi semula. Rakyat nak menentukan siapa yang mereka nak pilih. Bukan kepimpinan ini dipilih oleh mereka. Mereka tidak menghormati amalan demokrasi. Itu yang jadi masalahnya. Dan mereka menyalahkan. Konon-kononnya kerajaan Pakatan Harapan ini adalah mandat rakyat. Memang kerajaan Pakatan adalah mandat rakyat. Dan proses tu berlaku tak mengikut demokrasi. Saya masuk dalam grup Tun Mahathir baru ni. Saya bahas tentang mana ni. Seorang pun di antara mereka tak boleh nak orang kata apa? Tidak boleh nak counter balik apa yang saya bahaskan. Saya kata pada mereka, sebab apa Tun Mahathir meletak jawatan? Sebab apa Tun Mahathir letak jawatan? Untuk memberi laluan kepada Anwar Ibrahim. Saya tanya mereka, bolehkah seorang Perdana Menteri melantik Perdana Menteri yang lain berdasarkan perlembagaan? Oh, ada seorang jawab, nama dia apa? Atau saya lupa dah. PA Azam. Dia jawab, boleh. Dia kata boleh. Apa nama ni, PM boleh lantik PM. Saya kata dekat mana? Dia kata ada dalam perlembagaan. Saya kata tak apa, buka perlembagaan bagi kat saya. Lepas tu saya tunggu dekat 10 minit. Saya tunggu dekat 10 minit, dia tak balas-balas. Dia duk baca lah tu perlembagaan kan. Jadi saya kata kat dia, abang tak payahlah. Abang tak payah nak baca perlembagaan sebab perlembagaan duk ada dalam kepala saya. Jadi saya tolong bagi tahu. Saya tolong bagi tahu dengar biar molek. Seorang Perdana Menteri tidak boleh melantik Perdana Menteri yang lain. Jadi bagaimanakah proses ni dapat berlaku? Lepas tu dia bunyi. Dia kata mana boleh, apa kata pula tak boleh. Habis tu Tun bagi jawatan kepada kepada Abdullah Ahmad Badawi. Tun bukan bagi jawatan kepada Abdullah Ahmad Badawi. Tun letak jawatan dulu sebagai Perdana Menteri. Kemudiannya mencalonkan Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Jadi proses dia tak sama. Sebab tu kita tak nampak. Proses tak sama. Jadi Tun dia letak jawatan. Jadi berlaku kekosongan luar jangka. Jadi Abdullah Ahmad Badawi pada waktu itu 2/3 majoriti adalah Barisan Nasional. Jadi bersetuju bahawa Abdullah Ahmad Badawi adalah Perdana Menteri yang seterusnya. Jadi mengikut tak proses-proses di dalam perlembagaan? Mengikut. Abdullah Ahmad Badawi dilantik di bawah perkara 40 pasal 2. Iaitu kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melantik seorang Perdana Menteri merujuk kepada perkara 43 43.3, iaitu Pertuan Agong mestilah melantik terlebih dahulu seorang Perdana Menteri yang pada hematnya mempunyai majoriti ahli dewan. Jadi benda tu berlaku tak? Berlaku. Tetapi berbeza keadaan. Jadi saya terang kepada mereka sebab apa Tun Mahathir letak jawatan. Tun Mahathir meletak jawatan di bawah perkara 43.4. Sebab apa? Dia apabila seorang Perdana Menteri yang tidak mendapat kepercayaan ahli dewan, dia mestilah meletakkan orang kata apa? Saya ambil perlembagaan senang. Okey. Kita nak sembang pasal the rule of law. Apabila kita sembang tentang the rule of law, kita kena merujuk pada perlembagaan. Jadi Tun Mahathir ni kenyataan. Sebab tu mereka tak baca. Mereka tak baca. Dalam Cek Dek 2 sisi. Cek Dek 2 sisi ni ditulis oleh Tun Mahathir sendiri. Bukan boleh ditulis oleh orang lain. Tun Mahathir sendiri tulis alasan kenapa dia meletak jawatan. Dia bagi tahu dia meletak jawatan di bawah perkara apa-apa. Jadi saya habaq pada mereka dan mereka pun bersetuju bahawa Tun Mahathir meletakkan jawatan di bawah perkara silap bukan 43, dia 43. Dia letak jawatan di bawah perkara 43.4 kan.
Jadi dalam perkara 43 fasa 4 menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan jemaah menteri, melainkan jika atas permintaannya parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi Tuan Mahathir sebut dalam cedek duk sisi, dia bagi tahu, dia kata dia tidak lagi mendapat kepercayaan. Sebab tu dia letak jawatan untuk memberi laluan kepada Anwar Ibrahim. Jadi dia tak boleh nak wariskan Perdana Menteri, tak boleh nak waris kuasa Perdana Menteri yang lain. Sebab Perdana Menteri tak ada kuasa tu. Perdana Menteri dia ada kuasa dalam badan eksekutif untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Perdana Menteri tak boleh. Tidak boleh melantik Perdana Menteri. Dalam perkara 42 dah bagi tahu dah bahawa dalam kuasa untuk melantik Perdana Menteri ini adalah di bawah budi bicara dan hemat Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri tidak boleh melantik Perdana Menteri yang lain. Jadi dia kena letak jawatan. Sebab apa? Tidak mendapat sokongan majoriti. Pada waktu itu disebut siapa dia? Antara orang yang mendesak, Ronnie Liu. Tun Mahathir kena letak jawatan dan memberi laluan kepada Anwar Ibrahim pada bulan Mei. Siapa lagi sebut? Nasaruddin Nasution. Ada tak orang daripada Barisan Nasional atau dan PAS yang menyebut tentang perkara ni? Tak ada. Desakan ni berlaku daripada pihak mereka sendiri. Pihak mereka sendiri yang membuat desakan demi desakan supaya Tun Mahathir melepaskan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Tetapi dalam perlembagaan tidak membenarkan perkara itu. Jadi macam mana Tun nak buat? Tun nak buat, dia kena ambil di bawah perkara 43.4 bahawa dia tidak lagi mendapat kepercayaan daripada ahli Dewan, maka dia akan meletakkan jawatan. Sebab apa dia kena buat macam tu? Sebab apa? Nak serah jawatan kepada Anwar Ibrahim. Itu kaedah berdasarkan perlembagaan. Nak serah jawatan melalui apa? Nak serah jawatan melalui perkara 43.2a. Sila 43.2a. 43 pasal 2a. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Jadi tuan tak dapat kepercayaan. Jadi dia letak jawatan supaya Anwar Ibrahim dapat dilantik berdasarkan lunas-lunas di dalam perlembagaan di dalam perkara 42A dengan syarat dia kena menunjukkan majoriti dia. Tapi masalahnya apa yang berlaku? Yang berlaku adalah Anwar Ibrahim gagal untuk menunjukkan dia mempunyai majoriti. Depa mendesak Tun Mahathir suruh letak jawatan, tetapi dia sendiri tak ada sokongan majoriti. Tak ada orang dalam Pakatan Harapan yang menyokong penuh Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ada masalah dengan BN dengan PAS tak? Tak ada masalah, kita tak masuk campur. Ini urusan mereka. Mereka gagal. Jadi Anwar gagal. Bila Anwar gagal, apa yang berlaku? Muhyiddin Yassin mengambil perkara di bawah 42A ini untuk membentuk Perikatan Nasional. Untuk membuat persetujuan dengan Muafakat Nasional untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab apa? Anwar dah gagal. Anwar dah gagal untuk menunjukkan majoriti. Dah berapa hari? Berapa lama Yang di-Pertuan Agong memberi peluang kepada Anwar Ibrahim untuk menunjukkan majoriti. Dia ada majoriti untuk membentuk kerajaan. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri tengok dalam laporan berita. Kita tak payah dengar mereka punya spin. Kalau mereka punya corner. Mereka ni punya corner lebih teruk lagi tuan-tuan. Lebih teruk daripada Rohingya dengan Nepal ni. Mereka punya corner. Mereka punya corner. Kita duk tengok berita hari-hari. Kita tahu. Mereka gagal. Mereka gagal untuk menunjukkan majoriti. Jadi Muhyiddin Yassin mengambil di bawah perkara 43 2A. Barulah Yang di-Pertuan Agong perkenan untuk yang Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri di bawah mana? Di bawah perkara 42A, iaitu Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicara pada melaksanakan fungsi yang berikut, iaitu melantik seorang Perdana Menteri. Jadi ikut tak the rule of law? Ikutlah the rule of law. Ikutlah the rule of law. Jadi mereka tidak bersetuju. Mereka kata kerajaan tebuk atap dan sebagainya. Tapi mereka tak pernah ambil tebuk atap tu daripada mana? Ambil daripada mana? Ada tak dalam perlembagaan? Kalau tak ada, kenapa duk bahaskan tentang mana ni? Okey, tak apa. Kalau kalut sangat. Perdana Menteri pun bersetuju bahawa ni keluar di dalam akhbar. Muhyiddin kata dia pada bila-bila masa bersetuju untuk menjalani pilihan raya semula. Membuat pilihan raya umum yang semula. Jadi orang kata apa? Kalau betul lah nak mengembalikan mandat rakyat adalah melalui satu sistem je, iaitu sistem pilihan raya. Buat pilihan raya semula dan kita yakin 100% tidak akan ada seorang pun bangsa Melayu yang akan mengundi Pakatan Harapan. Tidak akan ada. Dan kita kena semaikan
Semangat ini kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, kepada adik-beradik kita. Kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu jangan ada seorang pun di kalangan kita yang mengundi Pakatan Harapan ni. Sebab apa? Hujah-hujah saya dah bagi dah sebelum ni. Kalau kita nak bahaskan malam ni, pukul berapa pagi pun tak habis lagi. Siapa DAP, apa yang mereka cuba buat, apa yang Hindraf cuba buat. Mereka Islamofobia. Mereka membenci agama Islam, tiba-tiba tuan-tuan pergi undi orang yang benci agama Islam. Sebab itulah pada zaman Pakatan Harapan mereka menindas agama Islam. Kita pernah tak membenci agama lain? Kita tak pernah. Baru ni ada masuk dalam live saya. Dia kata, di manakah bukti Amiga bawa benda ni pergi ke United States of America untuk membuat Malaysia ni sebagai negara bebas agama. Oh, berani dia cabang saya. Dia ingat saya ni nak cakap main macam mereka, main fitnah-fitnah ikut suka, main cakap tak ada akta. Main cakap ni tak ada fakta, tak ada dokumen apa semua. Saya tunjuk pada dia dokumen. Dia sampai ke hari ni, ada tak dia balas? Ada tak dia balas? Dia sendiri pun tak tahu tentang freedom of religion yang dibawa oleh Amiga. Dia kata, oh ni bukan wakil daripada kerajaan, ni wakil daripada NGO. Wakil daripada NGO pula bapak dia siap tulis situ wakil kerajaan Malaysia. Dia pun tak percaya kat Tuan M, tapi dia masa tu terpaksa aku dengan keputusan Majlis Presiden PKR. Bagus juga Anwar ni bodoh. Kalau pandai habis Malaysia jadi Rohingya. Anwar Ibrahim sembangnya lebih. Padahal apa pun tak boleh diharap. PM tepi sampai ke tulang. Anwar pula tidak dapat pengampunan penuh. Ya tu betul, dia tidak dapat pengampunan penuh. Lala si Atuk ni akan terbongkar satu-satu kes kedarah duit rakyat. Dah lama perbodohkan rakyat. Sebab itulah kita minta tuan-tuan. Kita mesti fokus. Kita mesti fokus. Kalau kita nak pertahankan kerajaan, macam saya seronok dengar ceramah Esme baru-baru ni. Dia kata kita nak kuantiti dan kualiti. Kalau ada kerajaan yang kita tak ada kuantiti, dia jadi rapuh. Jadi kita nak pertahankan sekarang ni kerajaan hak ada sekarang ni, dia rapuh tuan-tuan. Jadi kita kena minta untuk bubarkan parlimen, kembalikan balik kuasa kepada rakyat. Rakyat yang akan menentukan. Kalau mereka sembang pasal mandat rakyat, bukan berlaku percaturan membeli ahli parlimen. Itu tidak menghormati sistem demokrasi di dalam Malaysia. Sedangkan kuasa memilih ini terletak di tangan rakyat. Bukan kuasa memilih ini terletak di tangan wakil-wakil rakyat untuk membeli siapa ahli parlimen untuk membentuk kerajaan. Itu adalah tidak menghormati sistem demokrasi yang ada dekat dalam negara kita. Jadi kita kena, bermula pada hari ini, kita kena stick tuan. Untuk apa? Untuk kita minta supaya dibubarkan parlimen. Dibubarkan parlimen. Kita tak mau ada peralihan kerajaan melalui sistem yang tidak menghormati demokrasi. Yang tidak menghormati demokrasi. Hang lawan, hang beli aku beli hang. Hang beli aku beli hang. Negara luar, dengar tuan-tuan, dia gelak. Dia tengok pada kita gelak. Dia tengok pada kita gelak. Mereka akan judge kita macam mana. Tuan-tuan bayangkan, orang panggil apa? Pelabur-pelabur luar akan masuk dalam satu negara yang cacah merebak. Jadi, kembalikan kepada rakyat. Rakyat yang akan pilih. Kalau Pakatan Harapan menang, kita akan respect. Okey, tak apa. Biarlah Mak Sabu jadi menteri pertahanan. Assalamualaikum. Jangan panggil saya Encik Syafiq lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan Anwar Ibrahim ini, apakah sah tentang proses pengampunan beliau? Apakah YDA sayangkan yang di Pertua Agong sayangkan? Sebab kami rakyat Malaysia merasa pelik tentang hukuman beliau disabitkan kes salah laku. Persoalan saya, apakah bekas banduan boleh dilantik menjadi PM? Mohon pencerahan. Untuk apa ni? Saya nak jawab ni, saya tak apa nak pandai. Sebab dia dalam perlembagaan, tapi saya tak bila dia menyentuh tentang Raja-Raja Melayu, saya tak ni. Terlewat join, tak ada masalah apa. Mesti menang 2/3 baru kukuh. Ya betul. Kita nak kuantiti. Beli wakil rakyat bukan mandat. Ya betul. Siapa yang boleh jadi wakil rakyat ni? Saya kalau PDF senang lah nak ni. Seseorang yang disabitkan atas kesalahan, saya cuba ingat, disabitkan atas satu kesalahan
dan menjalani hukuman tidak boleh menjadi seorang wakil rakyat. Dia mesti bebas daripada pertuduhan. Saya tengok balik saya ada take note hari tu. Kelayakan. Okey. Di dalam perkara 48, hilang kelayakan menjadi ahli parlimen ni. Kita boleh baca ni tertakluk pada peruntukan perkara ini, seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika dia adalah dan telah didapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal. Jadi Anwar Ibrahim pun kita kena buat juga, kita kena check sama ada dia ada mental disorder ataupun tak ada mental disorder lah. Sebab dia terlampau obses untuk menjadi Perdana Menteri dan tidak menghiraukan perkara yang lain. Takut dia ada masalah dipanggil sebagai mental disorder. Jadi kita kena check. Kalau dia ada ni, dia tidak sempurna akal dia tidak boleh menjadi wakil rakyat. B, dia adalah seorang yang bankrupt. Dia adalah seorang yang bankrupt. C, dia telah memegang sesuatu jabatan berpendapatan. D, setelah dinamakan untuk pemilihan ke mana-mana satu majlis parlimen atau Dewan Undangan sesuatu negeri, atau setelah bertindak sebagai ejen pilihan raya bagi seseorang yang dinamakan sedemikian, dia tidak menyerahkan apa-apa penyata pembenjalaan pilihan raya yang dikehendaki oleh undang-undang dalam masa dan mengikut cara yang dikehendakkan sedemikian, atau dia telah disabitkan atas satu kesalahan atau sesuatu mahkamah persekutuan atau sebelum hari Malaysia di wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah, Sarawak atau di Singapura, dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun atau didenda tidak kurang dari RM2,000 dan dia tidak mendapat pengampunan bebas. Maknanya Anwar tak boleh sebab dia tidak mendapat pengampunan penuh lah. Dia telah dengan sukarela memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara. Ni dia ada 2 kerakyatan. Jadi yang dia sebut di sini adalah dia yang disabitkan kesalahan dan didenda. Yang tidak dapat pengampunan bebas tidak boleh menjadi ahli parlimen. Jadi kalau dia tidak boleh jadi ahli parlimen, mana mungkin dia boleh menjadi seorang menteri ataupun Perdana Menteri. Itu jelas. Macam Donald Trump lah ada mental problem. Donald Trump ada mental problem. Saya tak tahulah. Saya tak tahulah tentang tu, tapi dia sex obsessed. Saya tak tahu hak lain lah. Saya tak tahu hak lain, tapi dia ada masalah dalam seksual. Dia orang kata apa? Dia nak try macam-macam jenis. Dia nak try macam-macam jenis daging. Daging Korea, daging Cina, daging US, daging macam-macam jenis daging dia nak try. Itu saya tahu. Hak lain saya tak tahu. Komen-komen lebih-lebih lagi kena shoe dengan dia. Jadi benda ni perlu dibangkitkan lah. Perlu dibangkitkan boleh bukan oleh saya tuan-tuan, tetapi perlu dibangkitkan oleh peguam-peguam yang ada hematnya di dalam Barisan Nasional ataupun di dalam Muafakat Nasional untuk menentukan sama ada Anwar Ibrahim ini layak ataupun tidak layak memegang jawatan sebagai ahli parlimen. Jika dapat membuktikan bahawa dia tidak dapat pengampunan penuh, di situ dia tidak ada kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Bila dia tidak boleh mendapat tidak boleh menjadi ahli parlimen, makanya di situ dia tidak layak untuk menjadi Perdana Menteri ataupun menjadi menteri. Jadi bagi takrifan, tengok pengampunan yang diberikan jika melepaskan kesalahan yang disabit, harap cek juga DNA untuk calon PM. Kalau bukan DNA Melayu, buang ke laut. Fiq ulas sikit berkenaan fitnah Atuk berkomplot dengan Gopal untuk jatuhkan Datuk Seri Najib Razak. Kenapa tak ada seorang ahli politik yang tampil untuk dakwa Atuk? Adakah Atuk ni kebal undang-undang? Fiq ulas sikit. Dia bukan kebal undang-undang tuan, sebab dia ni king. Dia ni king dunia, dia ni terkaya. Dia tersenarai di dalam Bloomberg antara 40 keluarga yang terkaya di dunia. Jadi orang nak sentuh dia ni fikir macam-macam lah. Fikir macam-macam lah tuan-tuan. Anwar Ibrahim tidak dapat pengampunan penuh kerana dia tidak mengaku kesalahannya. Yang duduk beli, nanti saya akan siasat berkenaan dengan pengampunan penuh ni tuan-tuan, mungkin dalam live esok bagi saya baca loh. Yang duduk beli wakil-wakil rakyat ni mungkinkah Yahudi duduk support puak-puak ni? DAP memang disupport oleh Yahudi. Mereka menerima dana daripada Israel. Benda ni ada bukti ya. YBPD kalut betul PH ni.
Assalamualaikum. Alhamdulillah boleh hadir malam ni, Fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandar dapat bangunan bebas ke masa dengan YDPA dulu. Itu yang kita kena siasat. Itu yang kita kena siasat. Ada adun DAP yang 2 kerajaan masih tiada tindakan. Okey, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, Malaysia tidak boleh ada 2 kerajaan. Dia kena lepaskan salah satu kerajaan. Kalau dia adalah rakyat kepada Indonesia, dia mohon kerajaan Malaysia, dia kena lepaskan kerajaan Indonesia. Malaysia tak boleh terima tak ada 2 kerajaan. Tapi kalau dia seorang rakyat Malaysia, macam rakan saya Hazrin Suhaimi yang masuk dalam Suat Kabak dulu tu, yang dapat kerajaan Australia tu, dia seorang rakyat Malaysia. Dia dapat kerajaan di Australia, automatik dia kena lepaskan kerajaan Malaysia. Dia tak ada kerajaan Malaysia, dia satu kerajaan dia. Dia kerajaan Australia. Tu member saya, satu kelas dengan saya dulu masyarakat sekolah menengah dulu. Hazrin Suhaimi masuk dalam Suat Kabak tu. Tu member saya tu. Dia dapat kerajaan Australia. Jadi dia tidak ada lagi kerajaan Malaysia. Jadi dekat dalam perlembagaan pun jelas menyebut bahawa seseorang yang ada kerajaan selain daripada kerajaan Malaysia, maka dia tidak ada kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Jadi dekat situ, itu dulu yang pasal YB DAP ni, saya lupa dah nama dia, saya dah petikai daripada dulu lagi. Macam mana dia boleh ada 2 kerajaan. Dia boleh bertanding dalam Malaysia. Sedangkan bila dia dah ada kerajaan Australia, secara automatiknya kerajaan Malaysia dia terus terbatal. Sebab itu adalah undang-undang dalam negara kita tidak boleh mempunyai 2 kerajaan. Undang-undang yang jelas dalam negara kita tak boleh ada 2 kerajaan. Perasan tak DAP sekarang senyap je tengok Melayu bercakaran. Itu standard lah. DAP punya agenda. Tetapi tuan-tuan, kita ni masalah kita bercakaran atas sebab faktor parti politik. Itu yang jadi masalahnya, atas sebab faktor parti politik. Jadi kita dah tahu, kalau kita tengoklah Pakatan Harapan ni duduk dengan DAP. Duduk dengan DAP. Jadi buat apalah kita nak pergi duduk dengan mereka lagi? Kita mainlah duduk di mana tempat yang majoriti dia adalah orang Melayu. Majoriti dia adalah orang Melayu. Dan orang kata tidak pernah ada sejarah yang menggugat ketenteraman orang Melayu, yang menggugat tentang hak keistimewaan orang Melayu, yang menggugat tentang raja-raja Melayu dan juga agama Islam. Kenapa kita dah tahu dah? Masalahnya orang yang duduk belah Pakatan Harapan ni, saya tak boleh nak absorb pemikiran mereka ni. Saya tak boleh nak fikir, saya tak boleh nak brain pemikiran mereka ni. Macam mana dia punya fikir? Sedangkan dia tahu dah siapa dia Cimping. Siapa Cimping dia tahu. Siapa salah silah keturunan Cimping. Kita dah bagi tahu. Nga Komeng adalah cucu pada Cimping. Teresa Kok ada salah silah dengan Cimping. Lepas tu siapa lagi? Tommy Thomas adalah peguam kepada Cimping. Lim Kit Siang mengeluarkan kenyataan Malasi. Pada tragedi 13 Mei membangkitkan kemarahan orang Melayu, menghina orang Melayu, membunuh orang Melayu. Saya tak boleh nak fikir kadang-kadang apa ni. Kenapa masih sanggup menelan duduk dengan satu parti yang memang resis dan chauvinis. Tuan-tuan, saya masuk dalam grup Tun Mahathir tu, tuan-tuan, saya bagi dokumen tu pada mereka. Freedom of religious. Mereka tegak balik, mereka kata apa? Oh, ni dokumen yang dibuat oleh Amiga. Dia orang tahu. Mereka tahu bahawa Amiga bawa benda ni pergi ke USA. Kita ingat mereka tak tahu, kita share masuk dalam grup tu. Mereka tahu. Dalam dokumen tu, isi kandungan dokumen tu, mereka tahu. Mereka tahu bahawa Amiga tidak bersetuju dengan perkara 31 tentang Islam agama negara. Mereka tahu tentang Amiga meminta perlindungan kepada LGBT. Tetapi mereka kata apa? Oh, ini dokumen yang Amiga bawa ke USA. Saya kadang-kadang tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Hampa sanggup menggadaikan agama, sanggup menggadaikan orang kata bangsa sendiri untuk kedudukan hampa. Untuk nak dapatkan kedudukan, untuk nak dapatkan harta, untuk menjadi orang kaya dengan cara berpolitik. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, saya mula berkempen daripada PRU ke-13. Apa yang saya dapat? Saya tak pernah dapat apa-apa pun. Saya tak pernah dapat ditawarkan apa-apa jawatan sekalipun. Tetapi saya masih berkempen. Saya siap kena buang kerja lagi. Tapi saya masih lagi berkempen. Untuk apa? Untuk orang-orang Melayu kita. Bukan kita nak berjuang ni untuk kita dapatkan kedudukan. Bukan kita nak berjuang ni untuk kita mendapatkan wang ringgit. Bukan kita nak berjuang ni untuk kita mendapatkan apa-apa segala macam ni.
Kan? Kita berjuang ni atas dasar apa? Atas dasar negara bangsa, atas dasar Islam. Itu je. Kan? Kita tak perlu nak orang kata apa, nak berlumba untuk jadi siapa akan jadi pengarah lantikan politik. Kan? Belajar tak tahu mana. Kalau nak jadi kaya, kalau nak dapat jawatan besar, dia punya kunci dia apa? Kunci dia adalah belajar bagi tinggi. Kalau dapat PhD, jadi pengarah. Kalau dapat master, jadi pengarah. Ini belajar SPM pun tak lepas, tapi berhajat besar. Nak jadi pengarah, nak jadi bos besar. Mana boleh. Kalau nak jadi kaya juga, menega lah. Kan? Sebab itu kalau kita tengok dulu tuan-tuan, trend politik dulu, trend politik pada zaman Tunku dulu, pada zaman Tun, pada zaman Tunku Abdul Razak dan sebagainya ni, trend politik kalau nak masuk politik mesti berjaya dalam pendidikan. Kan? Kalau kita tengok, Hishamuddin, master. Master dalam law tak silap saya. Datuk Seri Najib pun belajar luar negara dalam ekonomi. Semua ada kelayakan dan ada pendidikan. Tetapi apa yang jadi trend sekarang ni adalah belajar tak lepas pun. Belajar tak lepas pun tapi duk kalut. Macam Mat Ruslin. Kita mesti menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Pergi tanya dia, hang belajar apa, Lin? Hang belajar menetang apa? Jadi pengarah multimedia korporat negeri Kedah. Apa yang dia tahu tentang multimedia? Sila hari bulan kita pergi tanya dia apa maksud takrifan multimedia pun dia tak boleh nak jawab. Dia duk ha. Sebab apa? Sekarang ni dah jadi trend. Dah jadi trend. Nak dapatkan kedudukan dan sebagainya. Itu yang memudaratkan negara kita. Duit duk masuk tu. Jamaliyah Jamaluddin cucu Samsiah Fakih. Komunis juga. DAP dan Atuk serta Noor punya kerja sampai ahli parlimen pun ada jawatan adun. Seorang banyak jawatan. Memang gila. Jamaliyah Jamaluddin. Balon je orang tidak fikir anak cucu cicit bangsa Melayu yang jadi baruah DAP dan sekutunya. Itulah bodohnya bangsa PH ni. Pos, hello brother. Ini baru retro anak Melayu jati. SPR perlu kemaskini peraturan-peraturan pilihan raya. Sebelum dan selepas, jumlah penghuni sesuatu kawasan untuk adun dan adun halang interpolitik MP parti untuk penentuan siapa PM. Tak, itu tak boleh lah. Macam mana tak apa nama MP tak boleh nak setuju siapa PM, habis tu siapa nak pilih PM? Kan? Siapa nak pilih PM? Jadi dia kena ada lah seorang yang mendapat majoriti kepercayaan daripada ahli dewan. Jadi kalau siapa nak tentukan PM main pakai dadu. Baling. Tak boleh. Sekarang ni semua ahli politik PH tengah kalut kerana pemimpin PH Anwar dan Tun M sedang berebut jawatan PM. Tun M boleh lepaskan jawatan PM. Tun M boleh lepaskan jawatan PM dengan satu syarat, anaknya Mukris jadi TPM kepada Anwar dan Anwar tak setuju. Tun M pula mereka tak mau calonkan Mukris, mereka nak calonkan Sabah tu, nama apa? Sabah tu saya lupa lah. Tun M pula nak jadi PM selama 6 bulan. Tapi Anwar tak setuju. Bagaimana mereka nak umumkan rampas kuasa pada hari Selasa akan datang jika jawatan PM berebut. Nampak sangat PH nak jadi kerajaan mata-mata kerana pangkat dan kuasa, bukannya berjuang untuk rakyat. Kepada rakyat Malaysia, PRU15 kita wajib tamatkan. Okay, nanti saya bagi tahu. Ustaz, ni bagus ulasan tu. Alasan utama Pop menyokong PH. Jadi Matlin. Tak payah jadi lantikan politik, yang penting bangsa terpelihara. Siapa salah hentam je, baik yang kerajaan dan perbankan. Tapi kalau dah libatkan politik untuk mempelekehkan bangsa Melayu, kita hentam habis-habisan. Fik minta kerajaan tukar speaker parlimen sebab kalau ikut speaker akan berat pada PH dan Ngakomeng pun ahli DAP. Ditukar kedua-duanya, ulang sikit. Syafi'i Afdal. Dia pun nak jadikan TPM ni Syafi'i Afdal. Speaker tu memang tak layak tuan-tuan. Dewan yang mulia, tapi yang duduk dalam tu adalah keturunan pengkhianat negara, cimping. Yang duduk dalam tu, dia memang tak layak. Bukan asas daripada dia parti DAP je, dia adalah darah kepada cimping dan yang bersetuju dan bersekongkol untuk menaburkan abu cimping dalam negara. Sepatutnya kena lucut kerakyatan, bukan lucut jawatan sebagai ahli speaker ya. Kena lucutkan kerakyatan. Kerana cimping ni diiktiraf sebagai pengkhianat negara. Macam mana boleh tabung abu dia masuk dalam tanah Melayu? Jadi bila abu dia dapat tabung masuk, jadi dekat sini mereka semua dapat semangat, semarak untuk membangunkan semula ideologi komunis.
Sebab apa? Kita punya cimping punya kepala punya abu sudah ada tanah Melayu. Sekarang perjuangan sudah bermula untuk kita memperjuangkan tanah Melayu ini untuk membawa kepada ideologi komunis. Nampak? Itu bahaya dia tu. Sebab tu kita tak bagi tabuk walaupun satu abu dekat tanah Melayu. Tetapi disebabkan oleh mereka ni. Patutnya mereka ni semua kena lucut kerajaan. Tapi saya heran, kenapa kerajaan takut sangat nak lucut kerajaan mereka. Sedangkan Tunku Abdul Rahman pun pernah buat perkara yang sama. Tunku Abdul Rahman pernah buat perkara yang sama. Kerana apa? Sayangkan negara dan bangsa. Kita mohon untuk lucut kerajaan Lim Kit Siang. Lucut kerajaan Ngah Komeng. Lucut kerajaan Lim Guang Eng. Lucut kerajaan Heresako. Kerana mereka ini membawa kepada perpecahan kepada orang kaum. Okey, jadi yang sebut tadi tentang parti mereka ini tidak pernah mementingkan rakyat. Jadi kita tengok, tuan-tuan kena tahu tuan-tuan, parti politik ini adalah pada asalnya adalah pertubuhan. Parti politik ini adalah pertubuhan yang ditubuhkan di bawah RS dalam skop politik. Tapi asasnya adalah pertubuhan. Bila kita sebut tentang pertubuhan, tentang gabungan, tentang kongres, tentang sebagainya, mesti ada misi dan visi penubuhan. Kenapa sesuatu pertubuhan ini ditubuhkan? Apakah objektif penubuhan parti ini? Kita kena tahu. Jadi kita tengok satu persatu. Kita rungkai satu persatu. Apakah objektif penubuhan UMNO? UMNO ditubuhkan pada tahun 1936 untuk membangkitkan semangat jiwa Melayu untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Dan juga untuk memberi supaya orang Melayu dapat mentadbir negara mengikut sutur atur dan ketentuannya yang tersendiri. Itu penubuhan UMNO dulu dalam buku yang ditulis oleh T.N. Harper. Kenapa MIC ditubuhkan? MIC ditubuhkan oleh John Elias TV pada tahun 1948 untuk apa? Untuk menjaga hak sosioekonomi kaum India. Nak jaga hak sosioekonomi kaum India dan juga kepentingan orang India di dalam tanah Melayu. Kenapa MCA ditubuhkan? MCA ditubuhkan oleh Tun Tan Chak Lok pada tahun yang sama juga untuk menjaga sosioekonomi dan hak bagi kaum Cina di atas tanah Melayu. Sebab tu dia tak ada orang Melayu di situ. Sebab apa? Kita membentuk satu komponen parti yang dipanggil pada waktu itu Perikatan. Untuk apa? Perikatan ditubuhkan untuk menyertai pilihan raya yang pertama pada tahun 1952 untuk menentang Malayan Union supaya dapat merdekakan tanah Melayu. Itu tujuan ketiga-tiga parti ni, ataupun sekarang ni Perikatan dipanggil sebagai Barisan Nasional. PAS ditubuhkan atas dasar apa? Kalau kita tengok daripada syair Dr. Burhanuddin Al-Helmi, saya nak baca penuh tak boleh, saya baca separuh daripada tuan-tuan. Di atas robohan kota Melaka kita membina jiwa merdeka. Jadi untuk membentuk membawa ke arah kemerdekaan tanah Melayu atas dasar Islam. Atas dasar Islam, dan pernah menyertai pilihan raya yang pertama, memenangi satu kursi. Kalau tak silap saya, minta tegur kalau salah saya salah berkenaan dengan benda ni. Jadi kita tengok Pakatan Harapan yang duduk sebelah sana. Apa asas penubuhan mereka? Tuan-tuan jangan pejam mata benda ni. Jangan buat tak mungkin lah. Tuan-tuan kena terbuka daripada sudut sejarah. DAP ditubuhkan atas sebab apa? DAP ditubuhkan kerana parti PAP telah dihalau keluar oleh Tunku Abdul Rahman daripada Malaysia. Dan tidak dapat bertanding pilihan raya dalam Malaysia. Sebab itulah DAP ini ditubuhkan bagi menyuntik semangat PAP yang pada ketika itu di dalam tanah Melayu. Dan juga DAP ini adalah pecahan-pecahan daripada kumpulan ekstremis yang membawa ideologi nasionalis, sosialis dan juga ideologi komunisme. Ini adalah pecahan-pecahan yang ada dalam parti DAP, Democratic Action Party ni. Democratic Action Party ni. Ini adalah pecahan-pecahan yang ada dalam DAP yang kita perlu tahu. Itu asas penubuhan DAP. Kenapa dan satu lagi saya nak tambah, perjuangan mereka adalah apa? Perjuangan mereka adalah Malaysian for Malaysian. Malaysia for Malaysian. Mereka nak sama rata. Mereka tidak mahu ada penghormatan ke atas sesuatu kaum. Mereka tidak mahu ada penghormatan ke atas sesuatu agama. Mereka tidak mahu ada Islam itu agama negara. Mereka nak freedom of religious. Mana-mana agama pun bebas. Mereka tidak mahu ada ketuanan Melayu. Mereka tidak mahu ada sistem monarki. Mereka tidak mahu ada sistem beraja.
Sebab itulah DAP salah satu daripada di bawah tata tertib dia tidak boleh menerima pingat-pingat daripada Raja-Raja Melayu. Mereka tak boleh terima pingat daripada Raja-Raja Melayu sebab mereka tak mahu ada sistem Raja-Raja Melayu. Sebab Raja-Raja Melayu menjaga hak keistimewaan orang Melayu. Dan juga Raja-Raja Melayu menjaga kepentingan Islam bagi agama negara. Mereka tak mahu. Mereka nak menuju ke arah Republik. Itu yang dimaksud dalam Malaysia for Malaysian. Itu asas kepada penubuhan DAP. Jadi kita tengok juga PKR. Kenapa PKR ditubuhkan? Kenapa PKR ditubuhkan? PKR ditubuhkan pada tahun 1958 untuk apa? Untuk membela, bagi tahu kepada dunia bahawa Anwar bukan seorang Al-Juburi. Itu asas objektif dia. objektif dia jelas. Untuk bagi tahu bahawa Anwar bukan kaki jubur. Untuk memperjuangkan Anwar bukan seorang gay. Itu asas penubuhan PKR. Bukan perjuangan kepada bangsa Melayu dan sebagainya. Tidak. Itu perjuangan asas PKR. Kenapa dia ditubuhkan? Kalau Anwar tidak ditangkap liwat, maka tidak akan ada PKR. Sebab Anwar ditangkap liwatlah adanya PKR. Dan pada waktu itu dia cakap Tun Mahathir fitnah dan macam-macam. Last kali hari ini Tuhan nak tunjuk pada kita macam mana Anwar boleh cium mulut dengan Tun Mahathir. Asas penubuhan PKR tu jelas. Untuk perjuangan jubur orang tertentu. Bukan untuk bangsa. Untuk bagi tahu lubang jubur ni Anwar tak sondol. Lubang jubur ni Anwar tak sondol. Lubang jubur ni Anwar tak sondol. Itu asas kepada penubuhan PKR. Dan kita tengok pula kenapa PPBM ditubuhkan. Asas PPBM tim Tun Mahathir. Kenapa ditubuhkan? Ditubuhkan kerana untuk mengongkong Boboiboy. Supaya Boboiboy ni nak bela Boboiboy. Boboiboy kena pecat daripada menjadi Menteri Besar Kedah. Sehingga ke hari ini tuan-tuan, perjuangan mereka satu je untuk membela Boboiboy yang tersangat manja. Yang tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Yang perlukan sokongan oleh bapaknya. Supaya bapaknya memperjuangkan hak dia untuk menjadikan Boboiboy sebagai Menteri Besar Kedah. Dan kemudian untuk menjadikan Boboiboy sebagai TPM. PPBM ditubuhkan asasnya untuk menjaga kepentingan Boboiboy. Itu je tim Tun Mahathir. Jadi tuan-tuan tengok di situ. Pengerusi ROS pun tak boleh pakai Fik. Tengok pada PRK Tanjung Pai. Masa tu PH kerajaan. Apa boleh buat? Tak salah walaupun terang-terang diorang bagi rasuah kat pengundi. Tapi bila UMNO buat kempen rumah ke rumah, diorang cari alasan untuk kenalkan UMNO. Ulas sikit Fik. Saya harap pemimpin dan ahli parlimen UMNO lebih tegas dalam menangani isu fitnah dari PH. Kalau boleh saman je. Tak perlu saman. Lucutkan kerajaan. Batalkan ROS. Sampai bila kita nak buat? Kita perlu ambil langkah sebagaimana yang diambil oleh bapa kemerdekaan kita. Kalau kita letak Tunku Abdul Rahman sebagai bapa kemerdekaan kita, tetapi kita tidak mengikut apa yang telah dibuat oleh Tunku Abdul Rahman, jadi tak gunalah benda ni. Perjuangan kita berdasarkan perjuangan orang lama. Orang tua-tua yang ada di dalam parti. Jadi contoh telah diberikan oleh Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman buat apa? Kalau berhadapan dengan pok-pok macam ni, Tunku Abdul Rahman tendang PAP keluar. Tunku Abdul Rahman lucut satu kerajaan seorang guru Cina. Jadi kita pernah buat tak, tuan-tuan? Sejak kita merdeka sehingga kini hari, kita bertoleransi. Tak habis-habis bertoleransi. Sedangkan kita ada kuasa untuk kita batalkan ROS DAP. Untuk kita lucutkan kerajaan mereka sebab ada di dalam undang-undang. Kenapa kita tak buat? Kenapa kita nak kena bertoleransi? Sehingga berlakunya perpelahan di antara kaum. Sehingga menggugat nyawa-nyawa rakyat. Rakyat dibunuh sesuka hati dalam kes mabuk. Kita tahu kes mabuk ni disengajakan. Rakyat dibunuh sesuka hati. Adik dipijak sehingga mati. Seorang Syed dipukul sehingga mati. Atas sebab apa? Atas sebab kebencian. Atas sebab perkauman. Benda ni wujud sebab apa? Benda ni wujud sejak DAP. Ada. Sebelum ni ada tak? Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Sejak merdeka sehingga kini hari ada tak masalah perkauman? Selain daripada perkauman yang dibawa oleh DAP. Kita boleh hidup dengan MIC. Kita boleh hidup dengan MCA. Selepas merdeka dan sebelum merdeka, orang Melayu, orang Cina dengan orang India boleh hidup sekali. Tetapi selepas adanya DAP, berlakunya perbencian perkauman. Jadi kita nak simpan DAP ni untuk apa? Sebab itulah Tunku Abdul Rahman, dia halau PAP keluar.
Sebab itulah Tunku Abdul Rahman lucut kerakyatan cikgu tu. Sebab apa? Sebab benda ni berlaku. Yang menanggung dia adalah rakyat. Rakyat yang dihalau keluar rumah, rakyat yang dibunuh, wakil rakyat tak kena, tuan-tuan. Sebab itulah Tunku Abdul Rahman dia fikir panjang demi anak bangsa dia. Tetapi benda ni disahut dah oleh kita pada zaman kini. Kita tak buat macam mana yang Tunku Abdul Rahman buat. Itu masalah dia. Itu masalah dia. Terbaik Baba Yaga. Kita kena pastikan pemerintah baru kita lucutkan kerakyatan mereka. Okey, jadi siapa yang nak berbisi dengan saya? Saya buka untuk berbisi sekarang pukul berapa? Okey, dah pukul 12 . Jadi malam ni saya nak kena tidur awal, tuan-tuan . Esok nak makan durian. Kak saya mai pada Johor balik ke Kedah . Jadi nak kena sambut, kena raikan. Jadi malam ni nak kena tidur awal. Jadi siapa yang nak berbisi, saya buka dua orang untuk berbisi. Tapi tak lama lah. Jangan lama-lama sangat. Saya buka untuk siapa yang nak berbisi dengan saya. Untuk memberi hujah-hujah. Hujah-hujah yang bernas. Semua orang mempunyai hujah-hujah dia yang tersendiri. Semua orang Tuhan bagi kelebihan dia yang tersendiri. Semua orang Tuhan bagi intelektual dia yang tersendiri. Ada orang intelek daripada segi ni, ada orang intelek daripada segi tu. Jadi setiap orang ada hak untuk bersuara daripada segi perlembagaan, iaitu kebebasan bersuara. Jadi jangan takut untuk berbisi dan untuk menyatakan hujah anda. Kita akan mendengar dan kita akan menilai. Tidak akan ada pembahasan. Sebab apa? Kita kena menjaga hubungan sesama manusia. Jadi siapa yang nak berbisi boleh berbisi. Itu pandangan M. Tapi sekarang majoriti C dan I dah tak percaya MCA dan MSC. Tengok peratus pengundi Cina. Itu pandangan Melayu. Tapi sekarang majoriti Cina dan India dah tak percaya MCA dan MSC. Tengok peratus pengundi Cina dan India kepada DAP. Apa maknanya tu? Sebab mereka buat tsunami. Sebab tu saya kata mereka menghasut kepada kebencian agama. Mereka buat apa waktu tu? Mereka buat tsunami kaum India untuk mempertahankan kedudukan orang India, untuk memperjuangkan kerakyatan sama rata. Itu adalah arah tujuan Hindraf, untuk mohon kepada freedom of religious dan sebagainya. Sama juga dengan DAP. Untuk orang kata apa? Orang kata apa? Tsunami kaum Cina. Jadi sebab tu saya kata kena batalkan kedua-dua parti ni, kerana mereka membawa hasutan kebencian kaum. Syafiq, story sikit kenapa 9 Dragon kebal sangat dekat Malaysia. Siapa dia ni? Syah Rizal Saliman. Okey, saya sebenarnya tuan-tuan, saya tak tahu siapa 9 Dragon ni, saya tak tahu. Apa kedudukan mereka pun saya tak tahu. Siapa mereka pun saya tak tahu. Sebab dulu masa saya dalam anggota PRM, saya tak terlibat dalam bahagian jenayah berat dan sebagainya ni. Jadi saya nak hurai tentang 9 Dragon ni saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, satu saja yang saya tahu adalah mereka ini tidak boleh melawan perlembagaan negara yang menetapkan Islam adalah agama negara. Jadi kalau mereka ini terlibat di dalam bisnes sebagaimana macam kat Jepun kita ada mafia, kita ada yakuza. Mereka ini terlibat dalam perniagaan pelacuran, perjudian dan juga arak dan alkohol. Jadi kita tidak boleh benarkan di dalam negara Malaysia. Sedangkan di dalam negara Jepun, walaupun mereka mempunyai yakuza sekalipun, mereka terkawal. Maknanya tidak ada berluasa. Mereka cuma ada satu tempat sahaja yang mana dipanggil sebagai The Pawn City. Yang mana di situ saja boleh adanya pelacuran dan sebagainya. Dan sama juga di Amerika. Walaupun mereka ada mafia-mafia yang kluster yang tinggi, tetapi mereka mengahadkan bahawa hanya ada sesuatu tempat saja yang boleh digelarkan sebagai The Pawn
the Point City. Tidak boleh ada aktiviti ini berleluasa di dalam negara mereka. Itu adalah negara kafir. Ini adalah kuasa imperial besar, tuan-tuan. Imperial Jepun dan juga imperial US ni. Mereka kuasa besar. Dan mereka ini macam US, mereka tidak beragama. Mereka ada di dalam perjanjian Tripoli. Mereka menyebut bahawa kami adalah orang-orang yang tidak beragama. Dalam perjanjian Tripoli. Saya baca dalam perjanjian Tripoli itu di antara US dengan Hijaz Land dan juga satu lagi siapa dia tahu, Jews. Jadi depa sebut kami tidak bersekutu dengan Islam dan kami juga tidak bersekutu dengan Yahudi kerana kami adalah puak-puak yang tidak beragama. Jadi US. Jadi macam Jepun ni, mereka juga imperial besar. Tapi saya tak tahu lah Tuhan mereka apa benda. Mereka ada dua tu, Tuhan mereka satu lelaki atau perempuan tu. Jadi mereka juga adalah kaum kafir. Tetapi mereka tidak membenarkan perkara ini. Tapi dekat Malaysia ni tak kisahlah. Nine Dragon ni boleh lawankan dengan Yakuza. Mereka pun tidak boleh lawan dengan Yakuza. Mereka setakat hebat di Malaysia saja. Kalau pergi Thailand, mereka rasa tak boleh lawan juga dengan tentera Thailand. Juga mereka ni juga tidak boleh lawan dengan mafia-mafia di United States of America yang penuh dengan senjata api dan sebagainya. Tetapi kita perlu tengok daripada sudut kedudukan perlembagaan kita. Yang jadi masalahnya, saya kata benda nikmat, benda sedap. Benda sedap ni orang siapa yang tak mau berzina? Zina ni sedap. Benda sedap. Orang lelaki ni dia punya pantang dia wanita. Jadi benda sedap. Benda tu yang dia tak mau nak perjuangkan tu. Benda menghayalkan, benda sedap, benda nikmat ni. Jadi kita sebut daripada sudut perlembagaan. Kita tak mau sebut siapa 9 dragon dan sebagainya. Kita sebut daripada sudut perlembagaan. Kita nak tengok kedudukan negara kita. Negara kita ni negara apa? Adakah negara kita ni negara sekular? Adakah negara kita ni bebas nak buat apa saja? Kita tengok daripada sudut perlembagaan. Dalam perlembagaan menyebut di dalam perkara 3 fasal 1. Menyebut bahawa Islam ialah agama persekutuan. Di dalam perkara 3.1 saya baca bagi jelas. Dan juga kenapa kita pakai perlembagaan? Sebab perkara 4.1. Perlembagaan ini ialah undang-undang utama ataupun dipanggil sebagai the supreme law of the federation. Undang-undang utama di dalam persekutuan, dan apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Jadi kita tengok dalam perkara 3 fasal 1 menyebut bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Jadi kita nak tahu tentang persekutuan ni. Persekutuan ni apakah takrifan bagi persekutuan? Kita rujuk dalam perkara 160, iaitu perkara takrifan. Persekutuan ini tertubuh di dalam perjanjian persekutuan 1957. Jadi kalau kita nak tahu persekutuan ni apa benda, kita kena rujuk kepada akta the Act of Federation Malaya 1957, akta Persekutuan Tanah Melayu 1957, dan juga akta Kemerdekaan Tanah Melayu ataupun the Act of Independence of Federation Malaya 1957. Disebut apa? The Federation is the sovereign independent country. Persekutuan adalah negara yang bebas, berdaulat, merdeka. Jadi itu adalah negara. Jadi persekutuan adalah negara. Jadi bila kita kembali balik ke dalam perkara 3 pasal 1 menyebut bahawa Islam adalah agama persekutuan. Jadi disebut di situ ialah Islam ialah agama negara. Jadi bila kita ni negara Islam, tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan, satu negara Islam ni, adakah Islam membenarkan Arab? Adakah Islam membenarkan judi? Adakah Islam membenarkan maksiat dan juga pelacuran? Islam tak benarkan benda tu semua. Tak payah nak kira lah pasal Nine Dragon, tak Nine Dragon ke apa kan. Yang pentingnya negara kita ni negara Islam. Wajib bagi setiap umat Islam memerangi pelacuran, memerangi maksiat, memerangi arak dan juga memerangi perjudian. Kita tanya pada diri kita esok, kita nak mati ni, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni, macam mana kita nak menghadap, nak bagi jawapan ni? Kepimpinan Islam, negara-negara Islam, rakyatnya adalah majoriti orang Islam. 27 juta daripada 32 juta rakyat di Malaysia adalah orang Islam. Orang bukan Islam ini hanyalah minoriti. Kita kena jawab esok, kita kena tanya diri kita, bagaimana aku mati esok, aku nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kedudukan ni semua. Aku orang Islam, tetapi aku tidak berjuang untuk menghapuskan arak. Aku tidak berjuang untuk menghapuskan maksiat dan juga pelacuran. Aku tidak berjuang untuk menghapuskan perjudian. Sejak tahun 1957,
Sehinggalah sekarang ini, tuan-tuan tahu semasa saya berjuang berkenaan dengan isu pelacuran pada tahun 2014, saya berjumpa dengan pengarah bahagian di sebelah berkenaan dengan jenayah seksual terhadap wanita dan kanak-kanak. Bila saya tanya kepada dia berkenaan dengan isu pelacuran, dia jawab apa pada saya? Dia kata pelacuran ini adalah faktor pelancongan. Jawapan yang diberikan. Dan juga saya pernah naik jumpa dengan pejabat agama. Mereka kata mereka tidak ada kedudukan untuk menyebu premis-premis pelacuran. Jadi tuan-tuan bayangkan, takkanlah satu negara Islam menjadikan faktor pelancongan adalah rumah perjudian, rumah pelacuran, rumah urut dan juga pusat-pusat maksiat. Esok kita jawablah dalam kubur. Esok kita jawab dalam kubur. Masa kita jawab dalam kubur tu, tak samalah macam kita jawab dekat dalam dunia. Sekali diangkatnya rotan, tapi kalau kita cerita dekat dalam live ni, orang tidak akan gerun. Semasa kita bernafas ni, semasa kita ada nyawa di kandung badan ni, tidak akan kita gerun. Kita akan leka, kita akan cakap, alah dia ni pun dulu keluar daripada agama nak sembang masa kita tidak akan gerun. Sebab apa? Nyawa duk ada lagi kat badan. Kita duk bernafas lagi. Kita tidak akan gerun. Tapi bila kita mati esok, baru kita akan gerun apabila diangkatnya rotan, terbenam kita tujuh petala bumi. Pada waktu itu barulah kita rasa. Inilah kebenaran yang disebut di dalam Al-Quran. Time kita duduk sekarang ni, mana-mana manusia pun sama. Time nyawa di kandung badan ni, tak ada, dia takkan rasa punya gerun. Sebab dia rasa, alah aku muda lagi, bila nak mati. Yang dah tua pun duk kata, saya ni muda lagi, saya muda lagi. Telah lagi hak sebaya macam saya ni 29. Dia bukan nak fikir dah esok dia mati ke apa ke, dia tak fikir dah. Yang dia fikir adalah, alah, aku baru umur 29. Nak pi umur 50, duk ada berapa puluh tahun lagi, bukan nak mati. Dia bukan fikir dah esok dia nak mati. Sebab apa? Sebab apa dia tak fikir? Sebab dia masih hidup menyawa. Dia masih hidup menyawa, tapi andai kata dia tahu bila tarikh kematian dia, pada waktu itu barulah dia fikir tentang azab kubur, barulah dia fikir tentang hari perhitungan, barulah dia fikir tentang hari pertimbangan dan sebagainya. Tetapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan, wajib kita macam mana pun kaedah kita nak buat, tak payahlah sebut tentang 9 dragon ke apa. Kalau kita ada kekuatan, tuan-tuan, kita mesti sebarkan kebencian. Zaman sekarang ni ada Facebook. Kalau demi politik kita boleh sebarkan, oh ni tentang PH, ni tentang ni. Tetapi kita tak sanggup untuk sebarkan kebencian kepada orang Islam bahawa kita kena benci kepada judi. Kita kena benci kepada zina dan maksiat. Kita kena benci kepada arak dan sebagainya. Kita tak sanggup buat. Kita tak sanggup buat. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi masalahnya. Itu je ulasan saya tentang 9 dragon. Saya tak kenal daripada siapa. Yang saya tahu adalah perlembagaan negara. Dan bila kita mati esok, apa yang kita akan bawa. Dan tuan-tuan, kalau kita berjuang, kita hari ini duduk kat dunia susah. Kita duduk kat dunia susah. Kita tak mampu nak beli Lamborghini. Kita mampu untuk ambil gambar je dengan Lamborghini. Kita tak mampu untuk ada rumah besar. Kita mampu tengok dekat dalam drama, besarnya rumah Yusuf Aslam. Kita tak ada duit berjuta-juta dalam akaun untuk kita makan apa saja yang kita nak makan. Kita hanya ada duit 4 angka kosong je dalam akaun untuk kita makan, beli, belanja kepentingan anak bini kita sahaja. Kita tak mau ke dapat semua nikmat tu di akhirat kelak. Kita tanya diri kita. Kalau kita berjuang hari ini, kita mati dalam perjuangan menentang maksiat, tuan-tuan, syahid kita. Kalau kita mati dalam perjuangan menegakkan agama Islam, kita syahid. Bila kita syahid, kita dapat menjamin 40 orang masuk syurga. Anak bini kita dapat jamin masuk syurga. Mak bapak kita dapat jamin masuk syurga. Takkan kita tak mahu benda tu? Dan syurga ini adalah tempat yang selama-lamanya. Kita nak apa kat syurga, kita minta ya. Kita nak Lamborghini, kita nak Mustang, kita nak Ferrari. Kita nak apa lagi yang kita tak boleh dapat kat dunia ni, kita boleh minta kat syurga. Tapi hari ni orang duk sembang tentang syurga neraka ni. Adakah dia sanggup untuk buat? Adakah dia sanggup untuk buat? Bila dia kena gertak sikit, tak boleh depa ni kongsi gelap, depa ni satgi depa bunuh aku macam mana, anak bini kau apa semua sikit ni masalah. Sedangkan bila hang mati dah ada jaminan dah untuk hang. Tuhan dah bagi jaminan dah, hang nak dapat rumah yang hang takkan dapat di dunia. Tapi orang tak mau. Saya pun pelik, siapa orang tak mau? Siapa orang tak mau? Siapa bila sembang hang nak pergi neraka ke hang nak pergi syurga? Mestilah nak pergi syurga. Tapi bila diberi pilihan untuk berjuang,
Kan berjuang dapat syahid untuk masuk syurga tak mau. Kan tak mau. Itu kita pilih. Duk pilih dunia. Tak mau bini aku segak lagi, bini aku muda lagi. Takkan aku nak tinggal bini aku? Takkan aku nak tinggal bini aku? Aku nak tidur peluk bini aku. Aku nak tengok muka anak-anak aku. Sedangkan hak kekal di sana. Sedangkan bini dia esok akan tua. Bini dia akan tua, muka akan jadi krepot. Tak segak macam tu dah. Tak segak macam mula-mula kahwin dulu. Anak-anak dia pun nanti akan besar. Takkan dia nak peluk anak dia hak dah besar. Dia tak fikir hak kekal di sana. Hak sini tak kekal. Hak sini sementara je. Tapi hak dia sayang hak sini. Hak sini dia cukup-cukup sayang. Dia cukup sayang dengan hak ada di dunia ni. Hak dia akhirat dia tak mau sayang. Itu masalah kita. Itu yang kita takut nak berjuang dengan 9 dragon ni. Itu je. Geopolitik sekarang, money is king adalah orang Melayu mudah dibeli walaupun kedudukan tertinggi dan ada kuasa. Suara kurang kuat, kena cakap dekat speaker tu sikit 13 Mei. Dulu ada live Tuan Ashraf Waji. Jadinya saya bagi clue tengah MH370. Boleh BC dah, boleh BC. Masuk BC, bersuara suara anda didengari insya-Allah. Agak-agak akan jadi, tak lagi semangat 46. Kenapa kerajaan tunduk pada DAPIK? Nama je negara Islam, hakikat hampir. Betapa terhinanya bila kita bawa nama negara Islam tapi kita tak sungguh. Perangi pusat maksiat. Terpukul pemuka Melayu Islam dekat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam memimpin, bukan Islam dipimpin. Fisabilillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, sekarang ni dah pukul 12 suku dah tuan-tuan. 12 suku. Jadi itulah tuan-tuan, hak perlu kita terapkan. Yang pertamanya adalah kita kena pastikan. Kita kena pastikan tak ada lagi rumah pelacuran kat dalam negara kita. Tak ada lagi pusat judi dan maksiat dalam negara kita. Tak ada lagi pusat arak dalam negara kita. Sebab apa? Ni negara Islam. Esok kita mati, kita nak jawab ni. Macam botak buan tak apa, dia dah lepas dah. Dia dapat hukuman di dunia jadi PCO, di akhirat esok tak tahu dia dapat apa lagi. Dia hapuskan berapa banyak pusat judi. Kita ni dekat mana ni kita kedudukan kita ni esok? Oi. Kita nak menanggung esok azab kubur ni. Hal itu kita kena fikir. Okey tuan-tuan, setakat itu saja tuan-tuan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.